Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Dr. Mehendar Singh, anak lelaki Nahar Singh, rakan-rakan guru CDL, pengetua-pengetua, guru besar, rakan-rakan guru dari Semenanjung, rakan-rakan pendidik, juga ada yang dari Indonesia bersama-sama dengan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita mengikuti siri hands-on online session untuk kesekian kalinya. Minggu ini adalah minggu yang ke-46 dan kita tahu minggu ini juga atau hari ini ialah hari bermulanya cuti untuk umat Islam menyambut sambutan Hari Raya Aidiladha, iaitu pada hari Ahad nanti. Saya yakin sebahagian daripada guru-guru kita, rakan-rakan kita Datuk dah ada di kampung halaman. Yang bercuti hari Jumaat dah balik kampung dah. Ada sebahagiannya ada dalam kenderaan ni sedang mengikuti bersama-sama tetapi menggunakan telefon. Tak apa, sebab itu ialah kemudahan teknologi pada hari ini membolehkan kita masih lagi boleh sama-sama mengikuti perkongsian ilmu walaupun kita berada di lokasi yang berbeza. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan mulakan sesi kita pada hari ini dengan snippet reflect on daripada Datuk Dr. Mehendar Singh, dan pada hari ini tajuknya pun menarik. Not bullets but books. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan kepada semua para hadirin. Terima kasih kerana dapat bersama pada hari ini pada Jumaat 8 hari bulan Julai ini. Terutama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Zalina untuk para peserta yang ada. Dr. Zalina dah terima anugerah penyampaian atau pembentangan yang terbaik di Seminar Nasional IAB 2 hari lepas So tahniah Dr. Zalina, we are very proud of you. Terima kasih Datuk. Nak buat persediaan lah, nak buat pembentangan, sebelum itu nak buat kajian itu dan sebagainya. Bukan mudah So, kita ucapkan tahniah lah. So tajuk saya pada hari ini ialah not bullets but books Tuan-tuan dan puan-puan, masa Malaysia ada konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 60-an, maka pada masa itu Allahyarham Tengku Abdul Rahman dalam konfrontasi itu, Malaysia ni selalu dari segi diplomatik stand kita selalu adalah mencari penyelesaian in moderation, melalui moderasi. Maka masa itu dalam satu ucapan Allahyarham Tengku Abdul Rahman, dia kata not bullets but books. Apa maksudnya? Bahawa kita books itu mewakili perbincangan, musyawarah, sitting at the table. Bila kita terima kemerdekaan pun, masa itu pun ada perjumpaan dengan Parti Komunis di Bali. Since then, sampai sekarang pun, akhirnya penyelesaian kita pun dengan Parti Komunis pun pada tahun awal 80-an pun melalui perbincangan. Perbincangan ini mewakili ilmu. Ilmu itu boleh datang daripada pelbagai sumber. Tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar slide saya yang terakhir ialah books are the training weights of the mind, for the mind. So, pandangan Tunku Abdul Rahman pada masa itu ialah, sebab itu dia kata not bullets. Kalau kita nak konfrontasi, kalau kita nak bila-bila nak cari sesuatu konfrontasi atau peperangan dan sebagainya, mudah. Tapi beliau percaya sebagai pemimpin, dia kata not bullets but books. Artinya melalui perbincangan, sememangnya pastinya ada cara lain yang sesuatu masalah itu boleh diselesaikan. Kalau hari ini dalam pendidikan kita menghadapi apa juga perbincangan, we have to bring it
to the drawing board, to the training room, kepada bilik perbincangan, kepada meja perbincangan. That's how we solve problems. And dalam perbincangan itu, sumbernya datang daripada pelbagai sumber, termasuk data yang ada pada kita. Data yang sudah diolah untuk jadi maklumat. Maklumat yang boleh kita gunakan untuk buat keputusan yang terbaik. Jadi keputusan yang berasaskan maklumat. Informed decision making. Dan saya juga dapat lagi satu kata-kata hikmah daripada Allahyarham Tunku Abdul Rahman. Life in this world is short. Let us make use of our lives in the pursuit of happiness and not trouble. Kita ada banyak cara ya, macam saya kata tadi, untuk ada penyelesaian bila kita menghadapi jua kekangan. There are many ways of solving the problem. Dan ke arah ni, hari ini saya nak kongsi tentang Muhammad bin Rashid Library di Dubai, ya, United Arab Emirates. Beberapa minit saja, 2-3 minit saja, yang telah dibuka pada 16 hari bulan Jun bulan lepas, ya. This is the library of the future. A library where robots fetch books and deliver on a monorail. This is the Muhammad bin Rashid Library, an architectural marvel in the Emirates. It is a gift from the ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. On its launch, he said, the economy needs knowledge, politics needs wisdom, and nations need knowledge. And all of that can be found in books. It is home to 1.1 million printed and digital books in 30 languages. The library was completed in 6 years and is on an area of 54,000 square meters. When you walk inside, there is a feeling of calmness. You notice sky-high bookshelves having thousands of books on poetry, fiction, and history. The library has 7 floors, each one with a separate theme. It has over 6 million dissertations, 73,000 music scores, and 13,000 articles. It also houses an indoor and outdoor amphitheater and conference rooms. The building is designed in the shape of rahal, a wooden stand. The Muhammad bin Rashid Library is also special because it has a dedicated section for blind children where books are published in Braille. A sensory pod is also present to serve children with autism. This section is a silent message on how projects in the Emirates are inclusive. The library also has 35,000 print and digital newspapers from all over the world and 500 rare collectibles. These rare collectibles are housed in the section The Treasures of the Library on the 7th floor. It has a 17th century Quran from Golconda written with black ink and in gold paper. It also has a framed copy of Al-Masa, a 1931 edition of Egypt First nightly newspaper. The library has a beautiful language garden that features 60 quotes in different languages of Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Each and every corner is designed in a very thoughtful manner. It takes you into the world of imaginations and inspires you for innovations. This video is not about a building. It is about one man's vision to bring the best knowledge from the world to the Emirates. It is about one man's commitment to change the lives of the people with the library of the future. Thank you, Hazwani. So, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut state of the art, itu state of the art lah. Dan library bukan konvensional lagi, ya. Dia bukan konvensional, iaitu cara lama di mana library equals to books. Hari ini library berbeza, dan in the next one you will be able to see yang ada di Finland pula, ya. Okey, nama library dia Audi, ya. Ini artikel yang saya baca in 2016 atau 2017. Bila orang Finland ditanya dari segi priority,
apa yang mereka nak, apa yang mereka inginkan. Yang pertama dia sebut air bersih. Yang kedua dia sebut ialah pusat ilmu, iaitu pusat sumber perpustakaan. Dia anggap itu nombor 2 selepas air bersih. Kalau dalam artikel ni boleh baca as vital as drinking water. Rapat dengan air yang diminum tu next adalah ilmu. Right? Yang interesting, dia dapat support yang banyak. Library di Finland ni ada 100,000 buku dan banyak studio, banyak dan sebagainya. You can see it in the video, free of charge. But the last bullet is the interesting part. Population Finland adalah lebih kurang 5.5 juta. Tapi population Finland pada tahun tersebut baca 68 juta buku. So kalau tolak bayi yang belum boleh baca lagi, artinya setiap orang baca lebih kurang 12, mungkin dekat 15 buah buku setahun. So tak mustahil bila kita dengar Finland itu adalah di antara negara yang terbaik dari segi pendidikan. Ia bukan merupakan pendidikan semata-mata, tapi ia sebuah negara yang begitu cenderung ke arah ilmu dan untuk membaca. So, okay, we just watch this. Ada lagi satu short video, 2 ni. Tapi saya tak pasti video ni ada voice. If you Google, you boleh jumpa lagi 1-2 video. Dia akan dapat beri gambaran. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak akhiri dengan ni bahawa dalam apa jua pun, macam kata pengasas Muhammad bin Rashid library itu, bahawa whether you are in politics, whether you are in education, whether you are in economy, ilmu itu adalah penting. So, ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber. So, sekarang ni pusat sumber atau perpustakaan bukan saja dilihat sebagai sebuah gedung buku, tetapi sebuah tempat di mana premis macam-macam aktiviti boleh diadakan. Kalau kita lihat di Finland tadi tu, daripada kanak-kanak sampai ke orang tua tu ada aktiviti untuk mereka. So it's multi-purpose now. Itu ke depan, walaupun ramai yang fikirkan bahawa teknologi telah menggantikan semua ni. Sebenarnya tidak. Kita masih lagi memerlukan semua sumber-sumber ilmu ni selain daripada teknologi. Dan beri kita satu ruang dan peluang untuk interaksi. Bukan saja duduk dalam satu kubikel dan baca, tapi ada ruang-ruang untuk adakan perbincangan, untuk masuk ke studio dan sebagainya. Many facilities. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak penulisan juga tentang pusat sumber dan peranan buku. Macam saya kata, tajuk kita hari ini, not bullet but books.
Itu saja daripada saya untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian tentang bullets, not bullets but books. Kadang-kadang kita rasa Datuk bila kita dah banyak, sebenarnya tak, kita boleh kata kita banyak membaca buku tak. Selagi banyak mana kita baca, dia akan lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya yang kita nak explore. Tapi kalau kita dah ada pengetahuan itu atau kemahiran itu, dia dah jadi bullets lah untuk kita bergerak pula macam mana nak Ya, kalau you lihat menyebar dari satu segi. Ya. Betul. tetapi Bila saya Google ya, kod-kod yang gunakan perkataan bullets, macam Dr. Zalina kata, kadang-kadang ilmu tu boleh jadi bullets juga sebagai bullets. Yes. Good point. Right. Betul juga kan. Walau macam mana pun saya setuju dengan Datuk yang menyatakan walau macam mana tinggi pun teknologi, tetapi penggunaan ataupun membaca dengan menggunakan teknologi yang ada itu tidak boleh jadi kalau tidak ada inisiatif pada diri kita untuk mencari dan menimbanya. Ada banyak pun library yang cantik, yang gerah, seperti mana kita tengok tadi, library Muhammad bin Rashid tadi. Tapi kalau kita tidak ada kesedaran untuk menimba ilmu dan membaca, saya kira kita masih ada yang takut setahun hanya 5-6 muka surat saja. Compare dengan Finland yang banyak yang membaca 15 buku setahun. Lebih kurang 15 buku. Just imagine the gap so big kan. Tetapi kita berusaha ke arah itu Datuk. Selagi boleh kita akan cuba mengajak rakyat kita untuk terus membaca. Saya harap Dr. Zalina pada rakan-rakan yang ada dalam sesi hari ini, jangan lupa bahawa di sekolah, pusat sumber kita tidak boleh peranannya terbenam kerana teknologi. Sepatutnya boleh diperluaskan lagi peranan ni. Kita sangka kita boleh dapat dari Wikipedia, kita boleh dapat daripada Google dan sebagainya. Tapi kita dengan mesin lah. Tapi kalau kita perluaskan ruang dan peranan pusat sumber, maka dia memberi peluang kepada murid kita untuk gunakan peranan pusat sumber, itu fungsi pusat sumber dalam erti kata yang lain. Betul. Saya setuju sebab kita ada pertandingan pusat sumber kebangsaan, negeri, daerah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak guna pakai secara kan tidak ada faedahnya juga. Itu kalau tak guna, kalau ada pertandingan Dr. Zalina, maka ia dipanggil hanya ada peranan kosmetik saja. Ya, betul. Kita tak mau kosmetik. Kita tak mau kosmetik. Ada bunga dalam pusat sumber, ada ni. Memang cantik, tapi macam Dr. Zalina kata, kita mesti perhebatkan penggunaannya dan ada impak daripada penggunaan itu. Betul, sangat setuju. Semoga dalam percutian pun masing-masing antara kita mencari peluang untuk terus membaca. Sama ada dalam bentuk digital ataupun buku yang sebenar ya. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Datuk atas perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi Datuk insya-Allah minggu depan pada waktu yang sama ya. Dan hari yang sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan. Dan selamat Hari Raya Haji sebelum saya lupa. Selamat Hari Raya. Terima kasih Datuk. Baik, kita akan teruskan dengan sesi kita yang seterusnya. Seperti biasa, kita akan mendengar perkongsian dari rakan-rakan guru dari CDL, dan hari ini kita telah berada seperti yang saya nyatakan tadi, kita dah berada di minggu yang ke-46, hampir setahun. Kita sedang meniti jalan untuk sampai ke tahun lengkap 1 tahun. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Muhammad Ridwan Muhammad Tahir. Cikgu teruskan slide.
Okey, hari ini kita nak bercerita juga walaupun nak mula dengan apa yang Cikgu Ridwan akan ceritakan dengan tajuknya nanti, tapi saya seperti biasa akan bercakap tentang apakah objektif kita dalam berkongsi ilmu menerusi rancangan ataupun program hands-on online session ini. Tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu semua, kita sebenarnya nak berkongsi ilmu dan kemahiran yang ada pada rakan-rakan guru CDL dan kita nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Sebab kita nak bangunkan kompetensi kita sebagai pendidik. Juga kita nak mengupayakan kebolehan kita supaya kita dapat semakin meningkatkan keupayaan yang sedia ada. Dan tidak lain dan tidak bukan apabila kita menggunakan platform yang sebegini, kita dapat meneruskan atau membina jalinan dan jaringan secara berterusan. Kepada peserta yang baru mengikuti sesi ini, saya dapati hari ini kita ada beberapa rakan dari Jemaah Nazir dari pelbagai negeri. Jadi untuk peserta yang biasa mengikuti sesi ini akan mendapat linknya. Sebelum itu mestilah membuat pendaftaran dan pendaftaran itu adalah secara percuma. Kita akan berlangsung sesi ini selama 1,5 jam dari jam 3 hingga 4.30, walaupun kadang-kadang kita ambil sedikit masa kerana Datuk akan bercakap pada sesi yang sebelumnya, ya, sebagai dia panggil snippet session ya. Baik, sesi ini ialah sesi yang berlangsung secara hands-on di mana kita sama-sama akan mempelajari apa yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Okey, dan kita akan menerima sijil pada akhir sesi pertemuan kita atau perkongsian ini, dan sijil itu berbentuk e-sijil yang boleh kita daftarkan dalam SPL KBM kita. Seperti biasa, networking kita #Cikgu Bantu Cikgu. Seterusnya Cikgu Ridwan. Hari ini Cikgu Ridwan nak berbicara tentang apa? Okey, itu dia. Cikgu Ridwan Muhammad Taib, guru peneraju generasi digital yang akan bercakap tentang Microsoft Teams untuk pengurusan pembelajaran dan PBD. Jadi kita tak mahu berpanjang-panjang lagi bercerita tentang siapa dia Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan ni kita dah tahu ini adalah sesi yang ketiga beliau berbicara bersama-sama kita dan merupakan Microsoft Educator Trainer sehingga tahun depan tu, tahun 2023. Selebihnya biar Cikgu Ridwan sendiri bercakap tentang dirinya. Saya persilakan Cikgu Ridwan untuk meneruskan sesi perkongsian kita hari ini. Silakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Zalina selaku moderator pada hari ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Dr. Mahendra Singh Nahar Singh yang turut bersama kita pada sesi pada petang ini, dan seterusnya rakan-rakan peserta lah, tak kira daripada JPN, daripada penaziran, daripada sekolah dan sebagainya yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Jadi alhamdulillah, marilah kita pertama sekali merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dalam masa yang boleh kata agak pack jugalah kan nak raya ni, kita dapat lagi spend sedikit masa pada petang ni untuk sesi perkongsian ilmu lah. Okey, pada petang ni macam seperti Dr. Zina sebut tadi, adalah sesi yang untuk kita bantu kita lah, guru bantu cikgu, cikgu bantu cikgu, yang mana lebih kepada sesi perkongsian sebenarnya apa yang saya biasa lakukan, dan mungkin juga sesi perkongsian ni dapat membantu rakan-rakan guru dan juga rakan-rakan yang berada di luar sana untuk turut menggunakan tools yang ada ni lah. Okey, baik, salam perkenalan daripada saya. Saya merupakan saya daripada Kulim Kedah. Saya orang Kulim dan saya sekarang ni mengajar di SK Jalan Selama Serdang Kedah lah. Okey, jadi untuk sesi pada petang ini seperti tajuk yang telah dinyatakan sebentar tadi lah, iaitu berkaitan dengan Microsoft Teams yang saya fokuskan untuk pengurusan pembelajaran dan PBD. Okey, baru ni bila Dr. Zalina minta saya bagi tajuk, saya terfikir apa tajuk yang saya nak sampaikan kan. Sebab bila mana kalau kita tengok sekarang ni kita dah kembali kepada persekolahan secara bersemuka, tetapi apa yang kita dapati, apa yang guru-guru gunakan semasa PDPR dulu banyak yang dah tertinggal.
dengan alasan kerana telah boleh menggunakan dengan mood secara bersemuka ni. Jadi sebenarnya tools yang kita dah pelajari semasa PDPR tu ketika dulu, sebenarnya kita masih boleh pakai, kita masih boleh gunakan untuk kita memperkuatkan cara kita menguruskan pembelajaran dan juga PBD yang saya akan cuba fokuskan pada petang ini. Okey, jadi sebelum saya mulakan, okey, ini adalah peringatanlah kepada rakan-rakan peserta sekalian. Okey, persediaan sebelum bermula sesi pada petang ini. Okey, saya cadangkan rakan-rakan semua boleh gunakan lebih daripada satu peranti. Maksud saya di sini ialah mungkin satu peranti untuk menonton bersama-sama dalam siri ini dan satu peranti lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat hands on bersama-sama dengan saya. Okay, tujuannya ialah kalau kita buat hands on, kita akan lebih ingat sebenarnya berbanding dengan kita dengar dan kalau ada kemungkinan kalau kita dengar sahaja, kita akan terlupa nanti. Jadi lebih baik kita boleh spend dua peranti, satu untuk menonton dan satu lagi untuk membuat sesi hands on. Okey, yang kedua, saya nak minta rakan-rakan peserta juga untuk bersedia dengan ID Delima lah. Okey, ID Delima ni bagi sekolah yang bersekolah di sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia akan ada ID Delima. Tapi bagi sekolah-sekolah international ataupun sekolah-sekolah yang lain, mungkin ada langganan Office 365 secara berasingan, boleh juga menggunakan ID organisasi tuan-tuan dan puan-puan lah. Tapi pada petang ni saya akan sebut ID Delima tu merujuk pada ID organisasi lah sebab guru-guru di Malaysia ni sekolah di bawah KPM memang akan dapat ID ni. Tapi walau bagaimanapun bagi guru-guru yang berada di sekolah swasta ataupun organisasi yang lain masih lagi boleh gunakan ID organisasi masing-masing lah. Okey, dan yang ketiga saya nak minta kerjasama para peserta semua untuk muat turun terlebih dahulu aplikasi Microsoft Teams ni di dalam desktop. Okey. Seperti yang tertera, link dia adalah seperti yang tertera di dalam skrin sekarang ni ataupun tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan QR code tu. Ataupun kalau tuan-tuan dan puan-puan nak terus guna nak Google terus, boleh juga terus Google dan type kat situ Microsoft Teams download. Nanti kita akan jumpa pilihan untuk download. Okey, yang ni saya pesan awal-awal sebab nanti sementara sebab proses mendownload dan menginstall ke dalam PC mengambil sedikit masa. Jadi saya beritahu siap-siap supaya nanti semasa sesi hands on nanti kita boleh terus gunakan. Okey, baik. Nanti tuan-tuan dan puan-puan bila nak download, okey, akan jumpa paparan yang sebegini. Okey, yang mana ada dua jenis Teams lah. Okey, satu Teams for home or small business, satu Teams for work or school. Okey, jadi tuan-tuan sila pilih pilihan yang sebelah kanan, yang for school, work and school sebab ada sedikit perbezaan lah dari segi fungsinya. Okey, baik, itu sedikit makluman berkaitan dengan sebelum kita mulakan sesi pada petang ini. Okey, baik, jadi insya-Allah pada petang ini kita akan jalankan sesi CDL hands-on kita pada petang ini berdasarkan 3 objektif yang saya cuba capai bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, objektif yang pertama adalah saya nak sentuh sedikit pengenalan kepada new personalized credential ataupun saya singkatkan sebagai NPC bagi Microsoft di portal Delima. Okey, yang ni mungkin ada rakan-rakan yang tak perasan sebenarnya bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun melancarkan new personalized credential ni pada bulan November yang tahun 2021 yang lepas. Jadi ramai yang mungkin tak perasan, jadi saya nak sentuh sedikit dan saya akan bagi tahu macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pembacaan lanjut dan eksplorasi berkaitan dengan new personal credential ini nanti. Okey, dan yang kedua kita akan tengok terus kepada aplikasi Microsoft Teams dari aspek fungsi-fungsi asas yang ada dalam Microsoft Teams tersebut. Apa yang kita boleh gunakan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh jadikan dia sebagai aplikasi untuk pengurusan pembelajaran dan juga PBD. Okey, yang ni saya akan terangkan nanti. Okey, dan pada sesi objektif yang ketiga sekejap lagi kita akan buat sesi hands on bagaimana kita mulakan dengan proses nak menggunakan Microsoft Teams tu bermula daripada kita create kepada fungsi-fungsi dan semua fungsi-fungsi Microsoft Teams yang kita boleh gunakan untuk tujuan pengurusan pembelajaran dan juga tujuan PBD untuk kita buat dokumentasi PBD tersebut. Okey, baik. Jadi saya teruskan untuk sesi pada petang ini.
Okey, baik. Jadi untuk objektif yang pertama ni, jadi saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan NPC ni ataupun new personalized experience untuk ID Microsoft. Okey, baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun lepas, pada 25 November 2021, mantan pengarah BSTP kita iaitu Puan Maznah Abu Bakar telah pun melancarkan new Microsoft Experience dalam portal D5. Okey, pelancaran ini adalah bersempena dengan pelancaran portal D5 2.0, iaitu adalah salah satu daripada fungsi yang kita dapat menggunakan ID yang barulah ataupun ID new personalized ID tersebut. Okey, baik. Jadi apa yang kita dapat dengan new personalized credential ataupun ID tersebut? Okey, inilah fungsi-fungsi yang ditawarkan kepada pengguna-pengguna ID D5 dengan new personalized credential ataupun NPC ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini, yang pertama adalah had bagi meeting participant dinaikkan kepada 300 peserta. Maksudnya kalau sebelum ni ada limitation pada 200, kemudian sekarang ni dah boleh pecah sehingga 300 peserta. Maksudnya kat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh buat meet tu melibatkan sehingga 300 orang peserta lah. Okey, dan yang kedua kita ada auto attendance with analysis. Maksudnya attendance bagi peserta yang masuk ke dalam sesi meet tersebut direkodkan secara automatik dan dianalisis sekali. Maksudnya dia masuk pukul berapa, dia keluar pukul berapa jam dia ikuti sesi itu. Okey, itu yang dimasukkan dengan analisis tersebut. Okey, yang ketiga adalah fungsi noise cancellation counselling ataupun kita katakan sebagai fungsi yang contohlah kita berada di kawasan yang bising, dia akan auto diamkan yang bising yang berada di belakang kita tu. Hanya kita yang cakap saja yang akan masuk dalam sesi tersebut. Ini adalah fungsi noise cancelling. Okey, yang keempat breakout rooms. Okey, dan yang kelima ialah in meeting pause, iaitu kita boleh buat sesi untuk soal sidik semasa sesi meeting tersebut. Okey, dan dia juga didatangkan, kalau tuan-tuan dah tengok kat sini, dia boleh didatangkan dengan fungsi kalender, yang mana kalau sebelum ni ID D5 yang sebelum ni kita mengalami masalah untuk buat schedule kepada meeting kita dengan menggunakan fungsi kalender. Jadi bila menggunakan new personal credential ni, tuan-tuan dan puan-puan diberikan fungsi kalender tersebut. Okey, dan dengan fungsi kalender tersebut, tuan-tuan boleh organize meeting, boleh buat schedule meeting, dan juga puan-puan fungsi-fungsi lain yang ada adalah presenter control. Kalau tuan-tuan kat sini kan, PowerPoint translation. Okey, maksud PowerPoint translation ni ialah semasa tuan-tuan dan puan-puan tayangkan PowerPoint tersebut, kita boleh aktifkan translation di mana secara automatik dia akan translatekan. Contohnya slide tuan-tuan dalam bahasa Melayu, dia translate dalam bahasa Inggeris. Ataupun dalam bahasa Inggeris, dia translate dalam bahasa Melayu. Itulah fungsi yang menarik di dalam Microsoft Teams menggunakan NPC ni. Selain itu kita ada live caption, yang mana kalau tuan-tuan bercakap nanti akan ada teks keluar di bawah. Kemudian ada dynamic view dan yang lain-lain lagi lah. Ada banyak lagi fungsi yang ada menggunakan new personalized credential ni. Jadi nanti kita akan explore lah yang mana kita sempat pada sesi pada petang ni. Okey, baik. Jadi sebenarnya ID D5 ni dengan D5 2.0 kita diberikan dengan satu ID yang baru, yang mana yang boleh digunakan untuk mengakses semua aplikasi Office 365 lah, iaitu Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Sway, Microsoft Teams dan juga OneDrive. Okey, ini antara aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan Office 365. Okey, dan boleh meneruskan aktiviti-aktiviti pembelajaran menggunakan tools Microsoft dengan lebih berkesan. Okey, baik. Jadi saya tak berminat nak huraikan lebih lanjut tentang macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak aktifkan new personalized credential ni. Jadi sebenarnya pihak BSTP dengan kerjasama Microsoft telah pun menyediakan satu portal untuk tuan-tuan dan puan-puan layari, dan boleh rujuk di sana bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak aktifkan ID tersebut. Dia ada cara untuk aktifkan, dan semasa tuan-tuan buka, nanti tuan-tuan boleh buka alamat ini aka.ms/D5welcomekit. Okey, di bahagian tersebut nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah maklumat-maklumat yang berkaitan. Okey, secara ringkas saya nak beritahu, new personal credential ni berbeza ID dia bila mana ID D5 asal kita itu, sebagai contoh saya, ID D5 saya ada G-3072343 @ MOE kan sebelum ni, MOEDL. Tapi bila dah jadi new personal credential, dia akan jadi
Kedah, akan ada tambahan negeri kat situ, kedah.moi-dl.edu.my. Okey, yang tu yang berkaitan dengan new creation ni. Jadi tuan-tuan boleh layari alamat ini. Okey, mungkin saya boleh buka sekejap lah nak tunjukkan tuan-tuan puan apa yang ada dalam portal ni. Okey, sekejap ya. Okey, kita tengok. Okey, kalau tuan-tuan boleh nampak dalam portal ni, saya tengah share screen sekarang ni, tuan-tuan boleh nampak ke? Okey, nampak kot. Harap-harap nampak lah. Okey, jadi okey, boleh nampak. Okey, terima kasih. Okey, baik, terima kasih. Okey, jadi ini portal dia lah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok di sini maklumat yang berkaitan dengan ID baru ni nanti, dan sebenarnya ada cara untuk kita aktifkan ID tersebut. Okey, nanti tuan-tuan boleh tengok kat sini apa detail dia berkaitan dengan new personal credential ni. Tuan-tuan boleh tengoklah akan ditambah dengan ID negeri. Okey, kita boleh tengok kat sini. Okey, maaflah dia ambil masa sikit untuk loading. Okey, jadi setiap negeri dia akan ada subdomain yang berbeza lah, macam kedah.moi, Pulau Pinang pp.moi, dl dan sebagainya lah. Okey, dan macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak setkan kata laluan. Jadi kita boleh gunakan nak setkan kata laluan, boleh tengok video ni dan nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh setkan kemudian lah. Sebab saya tak boleh terangkan secara detail pada petang ni. Kalau kita detailkan tentang ID ni, saya takut nanti sesi sampai 4.30 ni kita tak dapat capailah objektif yang kita dah gariskan untuk sesi pada petang ni. Okey, jadi saya nanti tuan-tuan saya jemput untuk explore kepada alamat tersebutlah, iaitu aka.ms/delima welcome kit. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okey, kita teruskan untuk yang seterusnya. Okey, baik, jadi kita akan pergi kepada objektif yang kedua. Okey, objektif yang kedua ni saya nak terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan apa fungsi asas yang ada dalam Microsoft Teams ni. Okey, baik, sebelum saya terangkan fungsi asas yang ada dalam Microsoft Teams ini, saya akan terangkan sebenarnya Microsoft Teams ni apa. Mungkin ada rakan-rakan yang belum biasa menggunakan. Okey, dia sebenarnya salah satu aplikasi yang boleh dikatakan sebagai satu hub yang kita boleh integrasikan aplikasi Office 365 dan beribu-ribu lagi aplikasi third party yang popular. Tuan-tuan boleh tengok aplikasi yang mungkin pernah pakai Kahoot, boleh pakai Flipgrid, tuan-tuan pernah pakai Banshee, pernah pakai Worklet. Okey, aplikasi ni kita boleh masukkan ke dalam itu. Kita boleh sharekan kepada ke dalam Microsoft Teams tu, dan yang membolehkan murid kita tak payah pergi ke tempat lain, dia boleh akses. Dia boleh akses terus Microsoft Teams itu, aplikasi tersebut dalam Microsoft Teams. Dan dengan wujudnya Microsoft Teams ni, dia dikatakan sebagai salah satu aplikasi yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai aplikasi learning management system. Okey, ini secara ringkas saja saya terangkan. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Okey, apa contoh kita tengok dahulu fungsi asas Microsoft Teams ni, di mana kita boleh akses aplikasi Microsoft Teams ni melalui beberapa cara lah. Okey, yang pertama ialah melalui aplikasi web. Okey, maksudnya kalau tuan-tuan tak install, tuan-tuan juga boleh gunakan aplikasi web. Tapi tadi saya minta tuan-tuan install kan? Tuan-tuan dan puan-puan install sebab ada sebab dia kenapa saya minta tuan-tuan dan puan-puan install. Sebab kalau kita gunakan aplikasi web ni, dia akan ada masalah kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak update tuan-tuan dan puan-puan punya browser. Jadi saya tak tunjukkan untuk petang ni untuk menggunakan browser sebab nanti mungkin akan timbul masalah lain lah. Okey, dan satu lagi, aplikasi desktop ni adalah aplikasi yang sangat stabil. Maksudnya dia tak ada masalah, dia dah memang dah design aplikasi tersebut dan dia hanya load saja data dia. Itu kelebihan menggunakan aplikasi desktop lah. Okey, dan yang ketiga adalah aplikasi di peranti Android ataupun peranti iOS. Jadi tuan-tuan boleh gunakan juga Microsoft Teams ni menggunakan di peranti Android dan juga iOS. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh expect sama macam gunakan aplikasi desktop sebab aplikasi di Android atau iOS ni ada limitation sikit lah sebab dia menggunakan peranti yang lebih kecil saiznya. Jadi ada fungsi tertentu yang memang tidak dapat diakses. Okey, baik, kita tengok contoh dia. Okey, bagaimana antarmuka ataupun interface bagi aplikasi web, dia lebih kurang sama macam aplikasi desktop lah. Kalau kita buka di browser, dia akan keluar macam ni lah. Lebih kurang sama macam aplikasi desktop, cuma dia akan load setiap kali kita buka. Okay, tetapi kalau version desktop kita install, memang dia memang dah ada kat situ lah. Jadi dia hanya tugas dia akan terus
update data saja, data yang digunakan dalam Microsoft Teams tu. Bila kita buka. Okay, jadi dia tak load setiap masa, setiap kali kita nak buka aplikasi dia tak perlu loading semua aplikasi tersebut. Dia hanya loading data yang ada dalam tu sahaja. Okey, baik. Yang ni contoh untuk version Android. Okey, jadi kenapa saya tunjukkan version Android ni sebab biasanya murid-murid kita di rumah banyak menggunakan peranti Android. Sebab di rumah mungkin tak ada PC ataupun tidak ada laptop. Jadi majoriti menggunakan peranti Android. Jadi saya tunjukkan juga sebab aplikasi ni boleh diakses menggunakan aplikasi Android. Jadi berlakulah PDP tu walaupun berlaku di sekolah, kita masih lagi boleh berinteraksi dengan murid kita di hujung minggu ataupun semasa petang, semasa malam dalam aplikasi tersebut. Okey, baik. Dan yang terakhir ni contohnya untuk aplikasi version iPad lah di dalam iOS. Okey, sebenarnya dalam iOS untuk version handphone pun ataupun iPhone pun boleh sebenarnya, tapi saya tak ada iPhone jadi saya tak boleh nak screenshot lah. Tapi sebenarnya boleh untuk install dalam iPhone dan boleh diakses. Cuma fungsi dia lebih kurang sama macam Android tadi, dia punya fungsi dia ada limitation sedikit lah kerana saiz peranti yang kecil. Okey, baik. Jadi untuk pada petang ini, fungsi asas Microsoft Teams yang saya nak huraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah berdasarkan 5 ni. Yang pertama ialah fungsi post yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pengumuman, boleh buat perbincangan ataupun boleh buat perbualan bersama dengan pelajar ataupun murid kita. Okey, dan yang kedua fungsi file yang mana boleh membuat perkongsian file dan kolaborasi. Okey, yang ketiga adalah Meet ataupun panggilan video. Yang ni biasalah tuan-tuan dan puan-puan. Meet ni untuk kita buat video call, video conference bersama dengan pelajar-pelajar kita. Okey, fungsi yang keempat adalah assignment dan grades untuk tugasan dan penggradean. Okey, jadi kita boleh beri tugasan kepada murid kita dan kita boleh gradekan tugasan tersebut. Dan yang kelima ialah kelas notebook, iaitu dia adalah merupakan sebuah buku nota dan juga buku latihan yang digitalkan. Ni yang kita nak highlightkan untuk pada petang ni, iaitu penggunaan kelas notebook ni. Bagaimana kita boleh gunakan kelas notebook dan semua fungsi ini untuk kita uruskan pembelajaran kita bersama dengan anak-anak murid kita dan juga kita boleh uruskan untuk PBD. Jadi saya akan tunjukkan contoh satu persatu. Okey, ini contoh untuk fungsi post yang mana kita boleh post pengumuman, kita boleh post gambar, kita boleh post link untuk Kahoot. Kalau tuan-tuan puan-puan nak gunakan Kahoot boleh, nak gunakan Quizizz boleh. Jadi di sini pelajar kita akan buka dan dia akan buka link tersebut. Jadi kat sini dia lebih kurang macam timeline di Facebook lah, timeline di Facebook. Jadi kita boleh letakkan bahan-bahan kita dan semua perkara yang berlaku dalam tim akan berada di ruangan post. Jadi macam dia akan detailkan setiap satunya. Jadi kalau contohnya setiap satu yang contohnya kalau tengok dekat slide ni saya bagi salam. Kalau ada murid yang balas dia akan balaslah kat situ waalaikumsalam dan sebagainya. Ni contoh untuk ruangan post. Okey, dan ruangan post ni dia akan memaparkan aktiviti di setiap channel. Dia akan ada apa semua benda dia akan paparkan kat situ. Kita bukan setakat boleh post teks, kita boleh post image, kita boleh post video, pautan dan juga kita boleh attach file. Okay, dan ahli tim boleh berbalas komen pada setiap post lah. Dia lebih kurang macam Facebook seperti yang saya nyatakan tadi. Okey, baik. Yang kedua ialah files di mana kita boleh upload file di dalam tu dan bukan setakat kita upload sahaja, pelajar kita boleh berkolaborasi menggunakan file tersebut. Jadi kita upload satu bahan, mungkin aktiviti berkumpulan dan pelajar kita boleh gunakan peranti yang berbeza di tempat yang berbeza untuk dia buat tugasan tersebut bersama-sama dengan rakan pasukan dia. Okey, yang ni kita panggil sebagai kolaborasi. Okey, sebagai contohnya kita buat naik satu file. Sebagai contoh ni contohlah tugasan PDPR Matematik tahun 6 masa tahun lepas. Okey, pelajar saya kita bagi link ni bahan ni dalam Microsoft Teams, mereka buka link tersebut dan apa yang mereka buat ialah setiap seorang isi part masing-masing. Jawab soalan masing-masing. Jadi nanti di akhirnya kita akan tengoklah okey kumpulan mana yang memang dah selesai, kumpulan mana yang belum selesai. Dan aktiviti ni boleh dijalankan secara real time ataupun kita panggil sebagai synchronous ataupun secara asynchronous. Maksudnya mode segera waktu yang sama ataupun mode tidak segera waktu yang berbeza. Yang penting tugasan tu siap. Okay, jadi itulah yang kita boleh gunakan dalam aplikasi Microsoft Teams ni. Okey, ini yang ketiga, fungsi yang ketiga ialah fungsi panggilan video.
Okey, panggilan video ni saya rasa biasalah dalam seperti aplikasi-aplikasi lain. Cuma berbezanya dalam Microsoft Teams ialah dia boleh integrate terus aplikasi Microsoft Whiteboard di dalam tu. Yang mana cikgu-cikgu boleh conteng, istilah dia conteng-conteng, ataupun kita nak mengajar nak gunakan kaedah macam whiteboard di dalam kelas, kita boleh terus gunakan. Dan aplikasi whiteboard ni bukan setakat untuk digunakan guru saja gunakan, kita boleh open, pelajar kita pun boleh kolaborasi dalam whiteboard yang sama. Itu kelebihan dia lah. Dan macam saya terangkan tadi, dalam Meet ni juga akan ada presentation translation yang mana kita boleh translate slide kita tu automatically menggunakan bahasa yang kita kendaki. Okay, dan juga dia ada fungsi together mode yang mana kita boleh bergambar dengan pelajar-pelajar kita. Yang ni yang menyeronokkan ni sebenarnya. Semasa saya PDPR ni, setiap kali nak habis sesi PDPR yang lepas tu, saya akan suruh okey semua buka kamera. Kadang-kadang dia tutup kamera sebab malu. Jadi kita suruh buka kamera, dia orang pun buka kamera dan akan nampaklah gambar yang kita boleh tukar scene dalam laut lah, dalam dewan kuliah. Jadi elemen together mode ni menariklah murid kita untuk menggunakan fungsi ni, nak join lagi. Lepas tu saya post berkaitan dengan gambar tu kita share pula dekat grup. Nanti dia berkata alamak ruginya tak masuk sesi Meet dengan Cikgu Rizwan kan. Jadi boleh menarik minat pelajar kita lah. Okey, baik. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, samalah lebih kurang. Jadi Meet kita boleh anjurkan keperluan sehingga 300 orang pelajar ataupun peserta, termasuklah guru dan murid. Dan yang menariknya tentang Meet dalam Microsoft Teams ni, kadang-kadang murid kita akan ada masalah untuk login. Tetapi Microsoft Teams dengan hanya kita berikan link sahaja kepada pelajar kita ataupun murid kita, ataupun kita nak bagi link pada sesiapa saja, orang tu boleh join sebagai guest. Dia join sebagai guest tu maksudnya dia hanya masukkan nama dia saja, dia klik join dan dia boleh masuk walaupun dia tidak login menggunakan ID tersebut. Jadi ini kelebihan dia lah. Cuma fungsi untuk guest ni ada limitation sedikit. Tapi kalau contohnya terdesak murid kita tak boleh nak login, ID bermasalah, jangan risau. Kita still murid boleh lagi join Meet ni dengan kawan-kawan yang lain. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, ni yang keempat untuk assignment dan grades. Okey, kita boleh beri tugasan kepada pelajar kita, kemudian kita boleh rekodkan. Jadi tugasan tu dia ada markah, dia ada point. Jadi kita boleh rekodkan markah tu secara sistematik lah. Tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3 sehinggalah tugasan-tugasan yang akhir yang banyak tu. Jadi kita boleh tengok balik progres pembelajaran anak-anak murid kita di dalam aplikasi ni menggunakan fungsi assignment dan grade. Okey, baik. Jadi assignment ni macam saya cakap tadi untuk beri tugasan secara sistematik. Tugasan boleh diberikan dalam bentuk arahan bertulis ataupun tuan-tuan boleh beri dokumen yang murid kita boleh edit dokumen tersebut. Contohnya kalau macam cikgu bahasa Inggeris, cikgu bahasa Melayu bagi soalan essay dalam bentuk Word, and then kita upload dokumen Word tu, pelajar kita boleh download, boleh edit dokumen Word tu dan submit balik. Okay, itu satu cara jugalah. Dan selain daripada itu juga kita boleh berikan quiz dalam bentuk Microsoft Forms dan dia akan digradekan secara automatik. Maksudnya Microsoft Form tu contohnya markah dia dapat 10/10, dia akan pindah secara automatik ke dalam fungsi grade ini. Yang ni yang menariknya. Dan seperti biasa murid juga boleh attach hasil tugasan dalam bentuk image ataupun dokumen. Okey, baik, ini saya terangkan secara fungsi asas saja. Nanti kita akan cuba hands on bersama-sama supaya tuan-tuan dan puan-puan rasai sendiri macam mana fungsi dia nanti. Okey, baik. Yang seterusnya ialah yang kelima ialah kelas notebook, iaitu yang saya sebut tadi buku nota dan latihan digital, yang mana apa yang menariknya untuk fungsi kelas notebook ni ialah kita tengok apa yang menarik dia. Okey, ni rupa dia kelas notebook ni. Okey, bila kita add masuk pelajar kita dalam Microsoft Teams, secara automatik pelajar kita akan dapat buku nota individu seorang satu. Sebagai contoh ni pelajar A, Ainu Amelia, Amna Sofia, Anisha, Deepen. Ini contohlah pelajar saya yang lepas. Okey, jadi dalam tim, dalam kelas notebook dia akan terus paparkan mengikut ID yang kita tambahkan masuk ke dalam kita punya Microsoft Teams. Jadi ini yang menariknya, di mana murid dia hanya boleh akses buku nota dia sendiri saja. Dia tak boleh tengok buku nota. Sebagai contohnya, Ainu Amelia ni dia tak boleh tengok buku nota Amna Sofia. Dia tak boleh tengok buku nota Deepen. Dia hanya boleh tengok buku nota dia sendiri. Tetapi cikgu boleh tengok buku nota murid satu sampailah murid yang terakhir. Jadi di sini apa yang menarik ya, the fungsi kelas notebook ni, jadi dia memudahkan cikgu-cikgu boleh gunakan fungsi ini untuk cikgu-cikgu simpan evidence PBD anak-anak murid cikgu.
mengikut nama masing-masing. Jadi cikgu boleh masukkan banyak cara lah nak masukkan. Cikgu boleh snap gambar sesi hands on ini sejak lagi. Jadi daripada fungsi kelas notebook ni, dia berupa buku nota ataupun buku latihan digital yang mana kita boleh ubah fungsi menjadikan satu sistem untuk kita simpan evidence ataupun rekod berkaitan dengan PBT kita. Jadi ini yang menarik sangat dalam aplikasi Microsoft Teams yang saya akan terangkan dan cuba kongsikan pada rakan-rakan semualah pada hari ini. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Kalau ada soalan boleh tanyalah, nanti saya akan cuba jawab. Okey, ada yang cakap lebih kurang macam Google Classroom. Okey, baik. Sekejap lagi kita guna Google Classroom. Tapi kita akan tengok apa beza dia antara dia dengan Google Classroom. Okey, baik. Kita tengok seterusnya. Okey, objektif yang ketiga, okey tuan-tuan dan puan, kita akan cuba buat sesi hands on pada petang ini. Jadi sebelum saya buat sesi hands on, okey suka saya nak terangkan sekali lagi, tuan-tuan yang masih belum download boleh download lah di dalam PC tuan-tuan dan puan-puan. Baik, terlebih dahulu saya minta maaf lah tuan-tuan dan puan-puan yang menggunakan PC Windows dan download, tapi kalau tuan-tuan menggunakan aplikasi Mac OS pasti. Sebab mungkin ada yang pakai Mac kan, MacBook kan, jadi saya tak pasti boleh ke tidak. Okey, ini adalah cara untuk download dia. Okey, baik. Jadi untuk sesi hands on pada petang ini, kita ada lebih kurang 7 step yang kita cuba untuk selesaikan. Sebenarnya step dia sikit-sikit dia, cuma ada 7. Bermula daripada log masuk dan cipta Teams. Yang kedua ialah tambah guru dan murid masuk ke dalam tu. Yang ketiga, macam mana kita nak guna fungsi post. Yang keempat, bagaimana kita nak gunakan fungsi file. Yang kelima, kita nak gunakan fungsi kelas notebook. Yang keenam, gunakan fungsi assignment dan grade. Dan yang ketujuh, barulah sekali baru saya cerita pasal Meet ni. Sebab Meet ni biasa kebanyakan cikgu dah pakai. Tapi fungsi-fungsi yang saya terangkan macam 3, 4, 5, 6 ni, kadang-kadang cikgu ada kita nak terangkan yang tu dulu. Last sekali baru Meet lah. Okey, baik. Jadi untuk sesi pada petang ini, untuk kita teruskan. Okey, jadi saya akan share skrin semula sebab saya akan buka aplikasi Microsoft Teams terus. Jadi tuan-tuan pada petang ini akan bertindak seperti student lah. Tuan-tuan dan puan-puan akan jadi student dan saya akan jadi sebagai guru lah. Nanti saya akan terangkan macam mana cara nak add tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan akan masuk dalam tu dan tengok sendiri. Okey, baik. Terlebih dahulu kita buka dulu aplikasi Microsoft Teams. Okey, macam saya dah install dah, and then kita bila kita dah login, dia akan ada ID tu tersimpan kat situ. Okey, jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan pada petang ini, saya nak mengelakkan masalah credential, ada yang tak pakai new credential. Okey, jadi saya ID D5 yang lama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh join menggunakan ID D5 yang lama lah kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada new personal credential yang saya terangkan awal tadi. Tapi untuk petang ni saya nak create team ni, tuan-tuan boleh gunakan ID D5 yang sedia ada lah untuk mengurangkan sedikit masalah teknikal yang berlaku nanti. Okey, jadi saya tunjuk dulu, nanti lepas-lepas ni boleh gunakan new personal credential. Okey, jadi kita pilih ID yang kita nak, kita login. Okey, dan dia seperti biasa dia akan ambil masa sedikit lah untuk dia loading. Tu biasalah kan, bila kita nak masuk tu dia nak sync data dengan database tu, dia akan sedikit. Okey, kita tunggu sekejap sementara tu. Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan belum biasa gunakan aplikasi Microsoft Teams ni, dia memang aplikasi pun kalau kita belum biasa gunakan, kita akan rasa macam pelik dan janggal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar dululah sesi pada petang ni. Mungkin macam tuan-tuan dan puan-puan dah biasa ke classroom. Saya yakin ramai yang dah biasa. Tapi tuan-tuan boleh cuba tengok dulu aplikasi Microsoft Teams ni, mungkin sesuai dengan penggunaan dia di dalam untuk murid-murid cikgu-cikgu semualah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, baik. Bila kita dah berjaya login, okey saya besarkan sekejap. Inilah paparan pertama dia akan berada di menu Teams ni. Okey, kalau tuan-tuan belum pernah ada satu pun Teams, ruang ni akan kosong lah. Ruang ni akan kosong. Okey, tapi tuan-tuan bila dah ada banyak Teams yang tuan-tuan pernah guna, dia akan keluarlah semua yang ada kat situ. Macam saya, kes saya menggunakan Microsoft Teams ni untuk PDP dan urusan sekolah. Okey, sekali lagi Dr. Zalina tolong bagi tahu soalan tu sebab saya terkeluar sekali. Cikgu Santana ni dia kata bagus sajalah. Good sharing. Dia kata knew about Teams before but now only knew they have a lot of features.
Tapi Cikgu Putri Bongsu, saya rasa mungkin nickname dia ni. Putri Bongsu kata before this, cuba nak pakai tapi habis masa untuk invite murid ke dalam grup yang di-create. So macam mana nak atasi tu? Okey, sebenarnya cara nak invite masuk murid ke dalam team tu, dia bukan sekadar kita masukkan ID dia sahaja. Kita boleh gunakan class code. Kita bagi class code pada dia and then dia join team tersebut. Jadi kita tak buang masa untuk gunakan add satu-satu ID sebabnya jenuh lah. Macam contohnya ada 50 orang dalam ataupun 100 orang misalnya kita nak add masuk dalam tu, takkan kita nak add on satu-satu ID kan. Jadi satu cara dia ialah kita bagi kepada pelajar kita class code, dia join. Itu satu cara yang memudahkan lah, lebih memudahkan bagi saya lah. Okey, nanti ini kita mungkin akan sama macam Cikgu Tan ni cakap. Ya, betul. Ada Cikgu cheat code. Ya, ada team team code code ataupun class code. Jadi kita boleh generate class code tu dan kita minta pelajar kita masuk lah. Macam saya sebelum ni, saya akan buat di bank ataupun di makmal komputer. Kita buka, semua orang berjaya dah login, kita bagi class code, dia join lah menggunakan class code tersebut. Jadi satu kelas terus join. Proses tu dia lebih mudah. Kalau cikgu rajin, cikgu boleh je nak key in satu-satu ID delima tu. Jadi bagi saya renyah sikitlah proses tu. Kan? Tapi kalau cikgu memang suka buat macam tu, okey je. Jadi kita bagi team code dahulu. Kalau ada murid yang tak berjaya and then baru kita add menggunakan ID delima tu. Yang tu lebih mudah lah sebenarnya. Okey, jadi kita cuba nanti. Okey, saya nak tunjukkan cara dia dulu. Okey, baik. Jadi share screen sekali lagi. Okey, baik. Jadi kalau kita tengok Microsoft Team ni, kita ada button join or create team kat sini. Untuk tujuan kita join team, untuk tujuan kita create, button yang sama. Okay, jadi kita klik button yang sebelah kanan atas ni. Okey, baik. Jadi saya, tuan-tuan boleh tengok pergerakan mouse saya yang berwarna kuning. Kalau warna merah tu maksud saya klik. Kalau yang warna kuning tu maksudnya mouse bergerak lah. Okey, baik. Kat sini ada dua pilihan. Belah kiri untuk kita create team. Belah kanan kalau ada code, kita boleh join. Kat sini belah kanan ni. Yang macam Cikgu Putri Bongsu tanya tadi lah, dan Cikgu Tan dah tolong jawab untuk saya, iaitu kita boleh generate team code ni. Nanti saya tunjukkan macam mana kita nak generate team code ni. Okey, baik, pada petang ni kita cuba dulu create team. Okay, jadi saya create team satu team untuk petang ini. Seolah-olah macam tuan-tuan dan perempuan ni student saya lah, lebih kurang macam tu. Okey, baik, ada 4 jenis team. Yang ni saya tak terang, saya termiss satu slide tadi untuk terangkan. Okey, ada 4 jenis, tapi untuk pengurusan pembelajaran saya cadangkan kita gunakan jenis kelas ni. Sebab kelas ni fungsi dia penuh, semua fungsi ada dalam tu. Berbeza dengan PLC, staff dengan others ni. 3 fungsi ni dia ada fungsi-fungsi tertentu yang tak ada, terutama assignment and grades dan juga kelas notebook. Dia hanya ada pada kelas team sahaja. Jadi kita klik pada kelas ni sahaja. Okey, baik, dan dia akan minta kita create satu team lah. Okey, sebagai contohnya pada petang ni kita nak buat satu team. Okey, saya namakan sebagai kelas CDL. Sebab kita connecting dot learning kan pada petang ni. Jadi kelas CDL. Okey, description ni dia tak wajib. Jadi kalau cikgu-cikgu rajin, cikgu tulis lah. Kalau cikgu-cikgu tak rajin, tak mau tulis pun tak apa. Ya, sebab kita kadang-kadang nak cepat kan, kita tak perlu tulis description ni. Kita hanya kekalkan biar saja sebab dia optional lah. Okey, kita klik pada next. Okay, dan dia akan create team kepada kita. Okey, di sinilah yang Cikgu Putri Bongsu cakap tu, dia habis masa untuk add student saja. Memang betul kalau cikgu-cikgu nak add satu-satu student dalam ni, dia akan ambil masa lah untuk kita add. Jadi untuk tujuan pada petang ni saya nak akan skip sahaja dulu. Sebab kalau cikgu nak add secara manual, cikgu masih boleh add juga nanti. Okey, dan inilah paparan pertama lepas kita create kita punya Microsoft Team kita, team kelas kita. Okey, nama dia kelas CDL. Okey, baik. Jadi saya nak tunjuk macam mana saya nak invite tuan-tuan dan perempuan. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan dah login tuan-tuan punya Microsoft Team menggunakan ID delima. Okey, tuan-tuan boleh join. Jadi saya akan klik pada 3 titik ni. Kemudian saya akan pergi kepada Manage Team. Okey, saya ulang sekali lagi. Ada 3 titik dekat sini. More option ni, klik pada manage team. Tuan-tuan boleh pergi kat, okey, lepas dah keluar macam ni, tuan-tuan boleh, yang kat sini tuan-tuan boleh add member secara manual lagi sekali. Tuan-tuan nak add cikgu, nak add teacher ataupun nak add student boleh.
Tak ada masalah. Proses dia lebih kurang sama macam kita create tadi. Kita pastikan tab dia betul lah. Kalau student, student. Kalau teacher adalah teacher lah. Sebab fungsi dia akan berbeza. Kalau student dia ada limitation. Kalau teachers dia boleh tengok semua. Okey, yang tu kalau kita nak add secara manual. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan nak add secara class code, boleh pergi pada setting ini. Macam Cikgu Tan sebut tadi lah. Kita pergi pada setting. Okey, dan kita boleh pergi ke menu, kita ke bawah sikit ada team code. Okey, tuan-tuan boleh generate team code ini. Okey, dan tuan-tuan boleh bagi kod ini kepada rakan-rakan ataupun murid cikgu. Okey, baik. Jadi saya copy dan saya letakkan dekat ruangan chat. Tuan-tuan yang dah berjaya login boleh try join lah. Okey, team code saya akan type dekat ruangan chat. Tuan-tuan dan tuan-puan cuba join tengok menggunakan kod ini. Okey, jadi kita boleh full screen kan. Full screen ni macam contoh dalam kelas saya selalu buat macam ni lah. Okey, semua boleh join kita punya team gunakan kelas code ini. Jadi dia orang pun akan dapat type satu-satu dan masukkan. Okey, yang ni nak masukkan kat mana? Okey, itu satu soalan yang baik. Okey, kelas code ni tuan-tuan dan puan-puan nak join tadi. Okey, dapatkan kelas code ni dulu ataupun team code ni. Tuan-tuan pergi balik kat menu team ni. Okey, ataupun kat sini menu team ni dia akan keluar macam ni. Pergi dekat bahagian atas join ni dan masukkan kod dekat ruangan yang kedua ni. Pastekan kat situ dan klik pada join. Okay, boleh saya harap boleh lah semua boleh join sebab saya nak tengok berapa orang yang dapat join petang ni, kita boleh sama-sama masuk dan boleh cuba lagi. Okey, baik, kita kembali pada kita punya kelas kita. Alhamdulillah ada yang dapat join. Okey, baik. Jadi apa aktiviti yang ada kat sini, dia akan dapat notification naik dekat bahagian post ni secara automatik. Macam ni kalau tuan-tuan post, dia boleh post lah. Okey, kat sini kita boleh buat conversation yang baru. Okey, conversation yang baru ni kita boleh buat lah. Kita nak post gambar dan sebagainya lah. Okey, baik. Setakat ni boleh kot lah untuk join team kita ni. Saya harap boleh. Kalau ada cikgu-cikgu yang tak berjaya join pakai kelas code, cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan puan-puan boleh tinggalkan ID delima kat situ. Mungkin 2-3 orang yang nak tinggalkan ID delima, boleh tinggalkan kat situ, saya boleh add secara manual. Boleh saya tunjukkan pada rakan-rakan guru yang lain kat sini. Petang ni macam mana kita nak add secara manual. Okay, kalau ada lah, kalau tak ada kita teruskan lah. Boleh setakat ni kita tengok berapa orang yang dah join. Kita tengok sekejap. Saya patah balik. Okay, kelas CDL ni. Okey, kita boleh tengok maklumat tentang team, kita boleh manage dekat manage team ni. Okey, baik, setakat ni dah ada 8 orang yang berjaya join. Okey, terima kasih cikgu yang join. Okey, kita ada tuan daripada ni JPN Kedah. Selamat datang tuan. Kerana terima kasih sudi join pada sesi pada petang ni. Okey, jadi setelah kita dah selesai, okey, jadi saya nak terangkan kat sini fungsi-fungsi dia. Sebelah kiri ni kita panggil sebagai channel. Kiri ni channel. Secara default dia akan ada satu channel kat sini general. Dan channel ni kita boleh tambahlah mengikut keperluan. Jadi saya tak detailkan pada petang ni. Dan fungsi-fungsi lain ada di atas ni, iaitu kelas notebook, kemudian ada assignment, ada grades, ada insight. Okey, insight ni pun saya tak sentuh tadi. Insight ni sebenarnya adalah salah satu analysis tools yang membolehkan kita tengok penglibatan pelajar kita dalam Microsoft Teams ni. Pukul berapa dia akan plotkan bila orang guna Microsoft Teams ni. Ini yang menarik tentang insight ni. Jadi kita boleh tengoklah pelajar ni tak pernah login langsung. Pelajar ni login setiap hari. Satu hari dia login 2 jam. Dia duduk dalam ni. Jadi kita boleh dapatkan maklumat berkaitan dengan insight ni. Tapi awal-awal ni mungkin tak dapat lagi sebab kita tak ada aktiviti lagi dalam ni. Jadi kita boleh set up ni kemudian lah. Okey, baik. Jadi saya kembali kepada general. Okey, channel umum dia adalah channel general. Okey, baik. Jadi kat sini saya nak terangkan. Okey, kita tengok pada objektif yang seterusnya tadi. Okey, kita nak guna fungsi post. Okey, fungsi post ni cara kita nak post ni, nampak kat sini ramai kawan-kawan kita yang memang dah pun post. Okey, tak apa. Saya suka dengan cikgu-cikgu yang sangat energetik pada petang ni. Okey, kita klik pada new conversation. Untuk kita
postkan sesuatu. Okey, tapi yang ni yang saya nak bagi tahu ni ramai yang tak perasan. Sebenarnya kalau perasan ada di bawah post ni dia ada huruf A kat sini. Kita klik A ni. Okey, bila kita klik A dia akan keluar a subject, add a subject kat sini dan juga conversation. Kalau tuan-tuan tak biasa gunakan ni dia akan keluar post biasalah. Okey, tapi kita boleh di bahagian atas ni dia akan keluar satu lagi menu. Okey, kita boleh tukar conversation ini kepada announcement. Okey, apa beza announcement dengan conversation? Conversation tuan-tuan akan jadi macam yang di sini. Nampak ni? Dia hanya terus keluar teks saja. Macam Tuan Zahari daripada JPN Kedah ni post. Dia akan keluar teks saja. Tapi kalau kita nak buat pengumuman, kita perlukan satu header. Okey, jadi kita tukarkan menu kat sini dia announcement. So dia akan jadi macam ni. Akan keluar headline. So kita boleh buat pengumuman. Okey, contoh saya buat pengumuman 1. Okey, pengumuman 1. Okey, sila contohlah sila baca. Okey, sila komen di bawah. Contohlah saya bagi yang mudah di bawah. Okey, ini sebagai contohnya. Okey, dan headline ni cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tukar sebenarnya illustration dia. Dia ada banyak illustration yang menarik. Yang ni yang kebanyakan yang tak biasa pakai ni. Okay, jadi daripada conversation biasa, kita boleh jadikan dia sebagai macam template pengumuman. Dan sangat menarik untuk kita gunakan lah. Okay, ni mungkin lambat sikit lah. Minta maaf internet saya petang ni agak slow. Okay, jadi kalau kita klik illustration ni sebenarnya akan ada banyak pilihan sebenarnya. Okay, baik. Dah ada dah. Okay, contoh saya nak pilih yang ni. Gambar apa? Speaker ni. Okay, klik done. So dia akan keluar macam ni lah. So pengumuman kita tu dia akan nampak lebih menarik. Jadi bila kita buat pengumuman kepada pelajar kita, ada header dia kat situ. Berbanding dengan conversation biasa yang macam dah kawan-kawan kita post kat atas ni. Okey, baik. Jadi kat sini kita boleh send kan. Dan jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita send tu kita boleh edit balik. Dengan kita klik pada bahagian 3 titik ni dan kita klik edit. Still boleh edit. Okey, saya nak minta tuan-tuan dan puan boleh komen, tinggalkan komen di bahagian pengumuman 1 tu. Mungkin rakan-rakan boleh komen. Okey, dan sementara kita tunggu kawan-kawan kita komen kat situ. Okey, kat sini tuan-tuan bukan setakat hanya boleh teks saja, kita boleh juga attach bahan-bahan lain. Okey, sebagai contohnya tuan-tuan nak attach bahan daripada komputer. Okey, saya ambil contoh upload from komputer. Jadi saya klik satu. Okey, baik, saya cari kat mana. Okey, saya ambil satu contoh. Okey, ada tak? Okey, ni. Okey, kita tengok satu contoh. Sekejap kita tengok gambar yang sesuai ada tak? Okey, contohlah saya ambil satu poster. Ni poster yang lama ni. Okey, contoh saya nak upload dalam ni. Maksudnya kat sini ialah cikgu-cikgu bukan setakat hanya masukkan boleh masukkan teks, boleh masukkan gambar. Macam contohnya cikgu Aizat ni dia dah cuba. Okey, tak apa cikgu, boleh cuba je, tak ada masalah. Saya tak ada halangan. Okey, jadi contohnya saya boleh reply dengan gambar sekali kat situ. Jadi pelajar-pelajar kita ni seronoklah sebenarnya, kadang-kadang dia boleh bersembang kat sini. Lebih kurang macam Facebook lah. Ni contoh. Ni macam cikgu Ang Chun Ai. Terima kasih cikgu. Cikgu boleh masukkan. Yang ni apa dia cikgu? Yang ni adalah video pendek ataupun animation. Boleh masukkan. Cikgu-cikgu boleh masukkan. Selain itu boleh masukkan Giphy, emoji. Kemudian boleh masukkan, kalau contohnya cikgu nak meet now, boleh. Ataupun cikgu nak stream. Stream ni adalah aplikasi lebih kurang macam YouTube tapi untuk Microsoft Apps lah. Okey. Kemudian kalau contoh cikgu ada YouTube pun boleh. Kita klik pada YouTube, cikgu-cikgu boleh search terus YouTube kat situ. Contoh. Sebagai contohnya kita cari satu YouTube berkaitan dengan apa nama? Okey, rantaian makanan. Contohlah. Ni yang saya terfikirlah. Rantaian makanan. Biasanya sains kan. Okey, rantaian makanan. Contoh kita nak masukkan video ni. Kita klik video ni. So secara automatik dia akan terus attach kat sini dan kita terus post. Maksudnya cikgu tak payah pergi cari kat luar dulu and then baru nak post. Tak perlu. Kita boleh directly cari dalam ni.
Jadi kita boleh jimatkan masa kita untuk uruskan. Walaupun kat sini kita hanya ni lebih kurang macam kita berbincang dengan pelajar kita lah. Jadi macam-macam lah, post gambar, kartun lah, dia bagi pendapat ni kan. Jadi kita boleh sharing bersama dengan pelajar-pelajar kita menggunakan fungsi post ni. Okey, baik. Itu fungsi post lah. Jadi saya tak boleh terlalu lama kat sini. Jadi cikgu-cikgu boleh cuba nanti. Okey, seterusnya cikgu-cikgu juga kalau perasan kat bahagian atas ni dia akan ada satu bahagian file. Okey, baik. Untuk makluman cikgu-cikgu, file ni kita ada dua cara lah untuk kita upload. Contohlah cikgu dah ada slide PowerPoint untuk minta pelajar kita buat aktiviti berkumpulan misalnya. Okey, sebagai contohnya saya tunjuk contoh. Okey, ini contoh tugasan PDPR yang mungkin kita dah sediakan dahulu. Okey, ni saya ambil bahan yang lama lah. Jadi cikgu-cikgu jangan heran pula kan pasal apa pakai PDPR. Kita dah PDP. Sebenarnya bahan ni bahan yang pas. Saya simpan lagi. Okey, baik, contoh cikgu dah sediakan bahan macam ni. Okey, ada kumpulan 1, ada kumpulan 2. Contohlah, ni kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 macam ni. Okey, kita boleh upload bahan tersebut dengan dua cara lah. Satu, cikgu boleh pergi kat bahagian file ni, cikgu boleh heret masuk terus ke dalam file ni. Itu satu cara. Tapi kalau cikgu guna cara tu, dia akan simpan file tu saja. Tapi kalau cikgu nak bagi arahan siap-siap kepada pelajar kita, kita boleh gunakan ruangan post tadi. Okey, sebagai contoh saya buat new conversation balik yang pertama ni. Okey, kemudian saya ambil announcement. Okey, dan saya tag kat situ tugasan kumpulan. Ini contoh. Okey, saya bagi arahan kat bawah ni, sila lengkapkan slide di bawah secara berkumpulan. Ini contohlah. Secara berkumpulan. Okey, yang ni optional lah, jadi saya tak tunjukkan. Okey, baik. Jadi senang je kita nak upload tu. Cikgu tarik saja file ni, cikgu pergi kat tempat yang cikgu nak post tu, cikgu lepas. Jadi tarik, drag and drop saja, dia akan terus masuk ke dalam ni. Okay, sorry, saya betulkan ejaan dia, slide. Okey, baik. Alamak, salah eja lagi. Okey, kemudian kita post. Okey, baik. Apa yang berlaku nanti ialah, okey, baik, pelajar kita akan dapat kat sini dan tuan-tuan boleh klik tugasan PDPR tu, aktiviti tersebut. Okey. Dan dia akan terus buka dalam Microsoft Teams lah. Okay, kalau guna PC, dia akan terus buka dalam Microsoft Teams. Tapi kalau tuan-tuan guna handset, dia akan buka di tempat lain, satu link lain. Macam itulah perbezaan dia. Tapi kalau buka di PC, memang dia akan terus buka di Microsoft Teams. Di dalam Microsoft Teams itu sendiri, jadi senang untuk tuan-tuan dan perempuan boleh tengok kolaborasi antara murid-murid tuan-tuan dan perempuan. Okey, jadi kat sini, tuan-tuan boleh cuba buka dahulu. Sebab saya pun slow ni internet ni. Dia tak dapat nak ni. Okay, saya back balik. Minta maaf tuan-tuan. Jadi memang slow sikit internet saya minta maaf. Okey, tuan-tuan boleh cuba try tengok. Okey, bila kita buka tugasan PDPR yang saya share tadi. Okey, dia akan buka macam ni lah. Okey, baik. Jadi dia pelajar-pelajar kita boleh gunakan masing-masing punya ID. Okey, contoh pelajar ni buat untuk aktiviti 1. Okey, dia boleh bekerjasama dalam satu template yang sama. Kita sedia dah siap-siap lah. Dalam Word pun boleh, dalam PowerPoint pun boleh, dalam Excel pun boleh. Kita dah siap-siap. And then dia boleh lengkapkan lah. Okay, sebagai contoh lah. Okay, ciri-ciri polygon. Segitiga. Ciri-ciri dia apa? Okay, 3 sisi. 3 penjuru. 3 penjuru. Okay. 3 sudut. Okey, baik. Terima kasih cikgu yang turut serta berkolaborasi dalam slide ni. Okey, baik. Jadi kat sini kita boleh tengoklah pelajar kita berkolaborasi. Bila kita tengok kat sini, dia akan naik ke atas ni. Ni siapa tengah edit ni? Okey, pelajar kita nama Faizatul Husna tengah edit. Dia tengah edit kat situ. Jadi kita boleh tengoklah dia tengah buat. Okey, gambar tadi siapa yang edit? Dia akan keluar. Maksudnya proses kolaborasi itu kita boleh pantau. Kalau belajar kita buat secara asynchronous. Synchronous, maksudnya secara mood segera. Tapi kalau anda kata pelajar kita dia tak time tu dia tak free, misalnya dia nak buat waktu lain, boleh. Kita boleh pantau, boleh tengok dia nanti. Nanti bahan nanti dia akan siap kat situlah. Jadi kat sini dengan hanya kita sediakan tapak siap-siap, kita boleh berkolaborasi lah. Dan apa yang murid kita edit dalam ni, dia akan automatic save terus. Dia akan automatic save terus. Jadi kita tak gaduh dah lah nak cari butang save. Kalau mula-mula pelajar saya guna, cikgu tak ada butang save cikgu. Memang tak ada butang save sebab dia auto save. Jadi kat sini dia terus edit kat sini, ciri-ciri dia lah. Ini contoh lah.
Okey baik, jadi kita boleh tengok kat sini siapa yang tengah buka kat sini slide. Dia tengah edit slide yang mana. Macam tu. Okey, ni contohlah. Okey baik. Jadi kalau contoh saya close kat sini pun, saya nak tutup slide PowerPoint ni, saya klik close ni. Button yang belah kanan atas ni close. Okey, saya kembali kepada team. Okey, benda tu pun still bergerak lagi kat situ. Okey, dan apa yang menariknya bila cikgu share dekat bahagian post dalam bentuk dokumen macam ni, dia akan automatic masuk ke dalam bahagian file. Okey, saya tutup sekejap. Okey, dia akan masuk terus ke bahagian file ni kat atas ni. Okay, saya tak ke bawah dulu yang tu. Okey, jadi dia akan simpan dekat bahagian file ni. Jadi file ni dia lebih kurang macam OneDrive ataupun Google Drive lah. Cikgu dah biasa pakai kan. Jadi apa yang kita sharekan dalam ni, semua akan masuk dalam ni dan cikgu boleh manage dalam folder-folder tertentu. Contohlah cikgu dah post tadi dekat general tadi kan. Tiba-tiba cikgu nak buat folder pula minggu 1, minggu 2, minggu 3 ataupun nak buat folder bab 1, bab 2, bab 3. Cikgu boleh drag masuk dalam folder tu. Dia tak akan mengubah apa-apa pun lah. Okey, sorry tak boleh nak reach ni sebab saya internet mungkin agak slow lah. Saya minta maaf dulu. Okey, ni apa? Saya nak tunjuk contoh tapi tak dapat nak tunjuk daripada cikgu-cikgu semualah. Okey, jadi kat sini saya dah selesai terangkan pada cikgu-cikgu bagaimana cikgu-cikgu boleh gunakan dokumen-dokumen sedia ada ni macam Word, PowerPoint, Excel ni untuk galakkan perkongsian fail dan kolaborasi kepada pelajar kita. Okey baik, ada masa sikit lagi, kita teruskan sikit lagi macam mana kita nak gunakan fungsi kelas notebook. Okey baik, yang ni yang saya nak highlightkan untuk tujuan PBD. Okey, untuk yang kali ini, untuk yang kelas notebook ni, menu dia ada di bahagian kiri ni, kita boleh klik pada kelas notebook. Okey, untuk kali pertama memang kita kena set up dulu. Okey, jadi set up ni saya simpan nak tunjuk kepada cikgu-cikgu lah. Okey, kita kena set up dulu OneNote Class Notebook ini. Okey, kita boleh pilih nak daripada buku nota yang sedia ada ataupun kita boleh mula pada blank. Okey, saya tunjuk kepada petang ni mula pada blank, iaitu mula pada buku kosong. Okey, dia akan terangkan pada cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, apa kandungan partition yang ada kat sini. Kita ada collaboration space, kita ada content library, kita ada teachers only section dan juga student notebook. Okey, yang saya terangkan tadi yang ada nama seorang-seorang satu tu, itu adalah student notebook. Dia akan ada 3 tambahan bahagian iaitu teachers only section, yang ni pelajar kita tak nampak. Dan ada juga bahagian content library, pelajar kita nampak tapi dia tak boleh edit, dia hanya boleh tengok sahaja. Itu untuk content library. Dan collaboration space ni ialah ruang yang pelajar kita nampak dan boleh edit. Kalau kita nak minta dia bekerja sama dalam grup, contohnya nak buat presentation ataupun nak buat nota warna-warni ke, kita boleh gunakan yang ni. Tapi untuk student notebook ni hanya private untuk diri dia saja. Pelajar lain tak boleh tengok. Okey, untuk yang ni saya klik pada next. Okey, di sini kita boleh buat partition. Dia macam partition lah, ataupun di sini kita panggil section. Setiap buku pelajar kita nak buat section apa. Section ni kita boleh ubah sesuai nanti. Maksudnya kalau contohnya cikgu daripada 4 nak jadi 5 boleh. Kita nak edit nanti boleh, tak ada masalah. Okey, sebagai contoh ada section handout, class note, homework ataupun quiz. Okey, sebagai contoh saya nak buat kat sini. Okey, 1 latihan. Okey, 1 ialah quiz. Contohlah, 1 ialah okey, mungkin 2 sajalah. Sebagai contoh saya delete yang 2 lagi. Saya ada latihan dan quiz saja. Okey, cikgu boleh tambah nanti yang ni. Okey, saya klik create. Okey, yang ni akan ambil masa sedikit untuk dia create lah. Jadi setakat ni dia akan create buku nota murid ni berdasarkan ID yang kita tambahkan. Misalnya nanti contohnya ada pertambahan murid baru, dia tetap akan ada dalam ni. Maksudnya nanti Microsoft Teams akan generatekan untuk ID baru yang ditambah. Tetapi kalau contohnya ada pelajar kita yang pindah keluar, kita delete ID dia, buku nota dia masih kekal kat situ. Nama dia takkan dibuang daripada kelas notebook tu. Yang tu cikgu kena faham lah. Jadi kelas notebook ni untuk sekolah saya kami pakai untuk pengurusan ERPH. Sebab konsep RPH, file RPH kan kita kena tinggal di sekolah yang kita berada semasa. Kalau kita pindah sekolah baru, kita tak boleh bawa file RPH kita. Jadi konsep dia sangat sesuai untuk konsep untuk ERPH tu lah. Okey baik, dah selesai generate sebab tak ramai. Okey, kalau tengok kat sini, kita boleh tengok kat sini. Inilah buku nota pelajar-pelajar kita ni. Cikgu pelajar nama Ang Chun Ai, okey, Anissa, Faizatul Husna. Okey, kat setiap seorang dia akan ada partition yang sama.
akan ada partition yang sama. Saya buka satu-satu nak tunjuk kat cikgu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok akan ada partition yang sama, latihan dan quiz. Kalau kita tambah partition nanti dia akan dapat partition yang sama. Okey, baik. Sebagai contohnya, okey, saya nak tunjukkan macam mana yang kita katakan cikgu boleh gunakan sebagai rekod PBD tu. Okey, contoh saya sediakan contoh latihan. Kalau cikgu boleh tengok kat kamera saya ni, ni contoh latihan je. Okey, contoh latihan ni. Okey, sekejap. Jadi kita boleh masukkan latihan yang contohlah kita nak semak latihan ni daripada buku pelajar kita boleh snap dan masuk terus dalam pelajar kita punya directory. Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan macam mana. Okey, sekejap ya. Okey, boleh tak? Okey, sekejap. Tadi saya dah settlekan ni sebenarnya untuk mirroring. Okey, nak tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, sebagai contohnya kat sini, okey, sementara saya nak setting ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh tambah banyak page yang kita nak kat sini lah. Sebagai contoh bahagian latihan ni, contohlah kita masuk kat sebagai contohnya dekat bahagian latihan Cikgu Ang, murid kita nama ni, kita boleh masukkan seberapa banyak. Sebagai contoh latihan 1. Okay, latihan 1. Okay, jadi kita boleh minta pelajar kita add masuk dalam tu. Okay, kalau pakai handphone, dia sebenarnya mudah. Okay, sekejap saya nak tunjuk sebenarnya dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. Sekejap ya. Boleh tak? Okay, sekejap. Sebab tadi saya dah setting dah untuk guna Let's View ni. Sebab nak mirroring, nak tunjuk kat tuan-tuan kalau guna di handset macam mana keadaan dia. Yang tu yang menarik sebenarnya. Sebab sebab kebanyakan kita nak mudah nak snap ni kita kena guna phone kan, lagi mudah berbanding dengan kita guna PC ataupun laptop. Tapi sebenarnya boleh dia nak gunakan laptop atau PC. Okey, saya tunjuk dulu. Kalau kita nak gunakan PC, okay, cara dia ialah kita insert dan kita boleh click picture, kemudian kita boleh from camera. Saya tak pasti boleh guna atau tidak. Okey, sekejap Okey, sekejap. Saya nak tengok boleh pakai tak ni. Okey, saya set up sekejap sabar Okey, baik. Rasa macam boleh kot insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan boleh nampak kan dekat skrin? Boleh nampak yang saya mirroring di dalam ni sekarang? Okey, sekejap Okey. Okey, kita kembali. Okey, baik. Jadi saya nak tunjukkan pada okey, sorry lah. Nampak gambar. Okey, contohlah kalau cikgu nak snap gambar contoh latihan ni. Okey, minta maaf tadi. Okey, contoh latihan ni kita snap. Ni minta maaf tak cantik Ni nak tunjuk contoh je. Okey, latihan tu kita snap. Kita boleh masukkan ke dalam directory pelajar kita lah. Contoh tu latihan tu pelajar kita nama Ang punya. Okey, jadi Cikgu Ang punya ni, okey ni latihan dia. Okey, jadi kita boleh simpan. Okey, dan contohnya kita nak tanda latihan tu, kita boleh gunakanlah fungsi kat sini. Okey, contoh ni betul. Betul. Okey, betul. Okey, contoh dia dapat TP1. Ini contoh saya gunakan mouse. Kalau cikgu ada device yang ada pen lagi baguslah. Cikgu boleh terus guna pen cikgu. Tapi kalau cikgu tak ada, cikgu gunakan ni boleh. Ini contoh saya gunakan saya punya kamera laptop saja. Okey, tapi kalau cikgu gunakan di handphone misalnya. Okey, saya buka balik. Okey, contohlah saya buka aplikasi OneNote. Okey, dalam handphone kita kena install aplikasi OneNote tu. Okay, dan kita kena login. Kita kena login menggunakan ID yang sama dengan ID delima tersebut. Barulah kita dapat tengoklah kita punya notebook tersebut. Okey, siap saya tunjuk contoh, ada tak? Okey, dia tengah retrieve. Okey, sebagai contohnya tadi buku nota dia nama dia buku nota CDL. Saya tengok ada tak? Okey, kalau tak ada, saya buka dekat team. Okey, baik cikgu. Kadang-kadang kali pertama dia memang akan ambil masa sikit sebab kita baru create saja team tersebut. Okey, kita tengok. Okey, ni adalah paparan di handset lah. Yang kita tengok tadi murid kita dapat tengok di handset macam ni lah. Lebih kurang macam ni. Okey, jadi file tadi pelajar kita boleh tengok. Okey, kemudian kalau kita
kita ada kat sini. Okay, sekejap. Boleh tak? Okey, tak ada kat sini. Okey, saya terus tengok dekat OneNote sekejap. Okey, sepatutnya kalau contohlah boleh buka misalnya. Okey, saya tunjuk contoh team Teams yang lain yang lama tu. Okay, contoh sebagai contohnya. Okey, saya buka. Ni tak bukan team kelas CDI kita ni. Saya nak tunjuk contoh juga macam mana. Okey, sebagai contoh saya buka. Okey, kita boleh akses terus. Okey, sebagai contohnya pelajar kita punya buku nota tu. Okey, contoh saya nak masukkan dekat bahagian homework ni. Okey, kita boleh wujudkan page berdasarkan latihan yang kita beri kepada pelajar kita tu. Okey, ni proses ni kita boleh buat sendiri ataupun pelajar kita yang upload sendiri. Jadi terpulang pada kita lah. Okey, sebagai contohnya untitled page ni. Okey, sekejap. Okey, saya buat satu. Okey, sebagai contohnya latihan hari ni lah. Latihan 8/7. Okey, contoh 2022. Okey, saya enter. Okey, dan kita boleh masukkan. Okey, kalau cikgu tengok dekat paparan ni ada logo kamera kat situ. Kita klik kamera. Okey, dan sebagai contoh yang ni baru kali pertama saya klik yang tu dan allow. Yang ni kali pertama kan. Okey, baik. Jadi kita boleh snap gambar latihan pelajar kita ni. Okey, sebagai contoh. Okey, dan apa yang menariknya, kamera dia kita boleh adjust siap-siap. Contohlah kita snap, saya ingat kan. Kita boleh crop macam mana yang kita nak supaya dia masuk tu cantik elok macam kita scan guna scanner. Macam cam scanner lah lebih kurang fungsi dia kan. Okey, kita klik confirm. Okey, dia akan masuk macam tu dan kita klik done. So latihan tersebut yang kita snap daripada pelajar kita tu akan terus masuk ke dalam tu lah. Jadi kita boleh gunakan dalam aplikasi OneNote di dalam handphone untuk kita linkkan dengan kelas notebook yang kita buat dalam Microsoft Teams tersebut. Ini saya tunjukkan lah. Okay, ini contoh dia. Okey, baik. Lebih kurang macam tu. Okey, tapi kalau cikgu nak gunakan laptop pun boleh kan. Cikgu suluh gunakan, cikgu punya kamera tu pun boleh. Tak ada masalah. Jadi, dengan adanya fungsi kelas notebook ini, cikgu boleh manage aktiviti evidence pelajar cikgu tu ikut nama masing-masing dan disimpan di sini. Itu kelebihan dia lah. Dan kita boleh jadikan sebagai evidence kat situ. Okey, sebagai contoh cikgu Ang dah dapat dah TP1. Ini contoh saja. Okey, cikgu saya harap boleh nampak jelas lah berkaitan dengan yang saya nak cuba terangkan pada petang ini. Okey, baik. Saya boleh terangkan secara ringkas ya, sebab kalau kita nak explore berkaitan dengan Microsoft Teams ni sedetail-detailnya, saya pernah berbengkel sehari untuk explore betul-betul. Tapi memang kalau boleh explore memang sangat menarik lah sebab ada lagi elemen-elemen lain yang kita boleh explore. Ini tak sentuh lagi assignment dan juga meet. Okey, saya cuba sentuh sikit saja berkaitan dengan assignment dan grades ni. Okey, baik. Kita teruskan. Okey, jadi kita kembali kepada channel general ni. Okey, di bawah kelas notebook dia ada assignment. Dan dia ada juga grades. Okey, assignment ni adalah kita nak beri tugasan lah kepada pelajar kita secara sistematik. Kalau di dalam ruangan pos ni kita boleh je bagi tugasan. Tapi assignment ni dia lebih sistematik lah sebab tugasan tu akan disimpan di sini semuanya. Tu kelebihan dia lah. Okey, kita klik pada assignment. Sekejap. Okey, dia load. Sorry dia ambil masa untuk loading sekejap. Okay, sekejap boleh boleh tak? Sebab masih lagi loading ni. Okay, sementara tu saya boleh tengok dekat ni. Okey, baik terima kasih dapat ilmu baru. Okey, baik. Jadi mungkin cikgu boleh cuba gunakanlah. Sebab saya sendiri pun memang saya simpan evidence di dalam tu dengan lebih mudah. Supaya kadang-kadang bila kita simpan dalam file, masalah dia adalah tempat. Tempat dia kan. Jadi kadang-kadang buku latihan tu kalau kita dah sempat snap buku latihan murid tu, bahan tu akan tersimpan sehinggalah kita delete. Tapi kalau buku latihan tu hilang, evidence tu pun cukup hilang juga. So kalau cikgu nak spend masa lah, kadang-kadang memang take time sikit kita nak snap, kita nak semak kan. Tapi kelebihan dia ialah kita boleh simpan. Terutamanya evidence murid kita yang memang kita tak boleh bagi dia TP3. Kadang-kadang bila sekarang ni kan JPN ataupun PPD, dia orang akan tanya kenapa kita tak boleh bagi minimum TP3. Kita ada reason dia sebenarnya kadang-kadang. Tapi disebabkan kita tak simpan evidence tersebut,
kita tak boleh nyatakan justifikasi dia. Jadi di situlah pentingnya kita simpan evidence tersebut. Contoh evidence yang cikgu boleh simpan bagi yang kita tak boleh bagi TP3. Misalnya dia kerak tak main sekolah. Data kehadiran tu kita simpan. Kita masukkan dalam buku nota dia tu. Okey, ataupun latihan dia tak siap. Kita ambil gambar ni latihan dia tak siap, selalu tak siap. Kita ambil gambar dan ini dah bukti kenapa saya tak boleh bagi. Itu salah satu je lah. Ataupun kita aktiviti, contohlah kita dah buat sesi intervensi misalnya. Tapi dalam sesi intervensi, lepas intervensi, dia masih lagi juga tak boleh menguasai tajuk tersebut. Jadi evidence tu kita boleh simpan sebenarnya. Sebenarnya kalau ikutkan PBD ni konsep dia, dia tak susah mana sebenarnya cikgu-cikgu. Cuma bila kita boleh simpan evidence, kita boleh dapat jalankanlah PBD itu secara jujur. Itu kelebihan dia lah. Okey, saya nak tunjukkan assignment dan grade ni, tapi nampak gaya ni macam tak boleh nak load kat sini. Okey, sekejap. Okey, sepatutnya bila kita klik assignment ni, dia akan keluar satu button kat sini. Button yang mana assignment tu kita boleh create assignment tersebut. Okey, dan grade, kita boleh grade. Grade tu akan terpapar bila mana murid kita hantar assignment tersebut lah. Jadi saya rasa saya tak sempat nak tunjukkan untuk assignment ni. Saya minta maaf sebab mungkin masalah internet ni. Okay, cuma yang terakhir saya nak terangkan bagaimana kita. Okey, dia dah keluar dah. Jadi saya tunjukkan singkat saja. Okay, sebagai contohnya saya ketik create. Okey, kita boleh buat assignment secara lisan ataupun bagi arahan macam tu saja. Ataupun kita boleh gunakan quiz. Okey, saya tunjukkan quiz yang sedia ada lah. Contoh saya dah buat Microsoft Form. Saya nak gunakan quiz tersebut. Okey, saya klik pada quiz. Okey, jadi dia akan linkkan kepada Microsoft Form kita. Jadi quiz ni kita kena buat dahulu sebenarnya. Baru kita boleh attachkan. Okey, contohlah saya ambil satu contoh quiz yang ada kat sini. Quiz matematik 1. Okey, ataupun ni saya ambil inilah quiz yang mudah. Okey, matematik 1 and then klik next. Okey, jadi kalau cikgu nak gunakan assignment quiz, cikgu kena buat dulu quiz tersebut. Okey, ini contohnya quiz matematik 1. Okey, kita boleh assign pada pelajar, kita boleh setkan bila due date dia dan last sekali kita assign. Ini mudahlah. Okey, dan pelajar kita akan dapat notification tentang assignment ni di mana? Okey, satu di bahagian assignment, yang kedua dia akan masuk ke bahagian general tadi. Dia sepatutnya masuk ke bahagian general. Di bawah sekali. Maksudnya assignment dia akan keluar kat sini dan kita boleh view lah assignment ni. Kalau cikgu boleh view assignment ni dan tengok siapa yang dah jawab, siapa yang belum jawab. Sebagai contohnya kat sini, okey, kita boleh tengok, okey, pelajar kita Anisah ni dah view. Pelajar kita ni Aizat pun dah view. Okey, yang ada juga yang belum lagi turn in. Ramai lagi belum turn in kan. Okey, jadi siapa-siapa yang boleh jawab, try jawab, tengok dulu. Quiz tu nak tunjuk contoh dia. Cikgu-cikgu boleh try. Ada seorang ke dua orang ke boleh tolong jawab. Saya nak minta tolong Sat, jawab Sat quiz tu. Rasanya senang je quiz tu. Okey, jadi kita boleh tengoklah view dia. Okey Sat, saya buka quiz tu nak tengok apa je soalan dia. Saya boleh buka tengok. Okey, saya bagi satu soalan mudah saja. Jawab je cikgu. Sebab saya tak boleh nak jawab lah, sebab bila saya jawab, dia takkan masuk lah sebab saya adalah teachers. Student yang jawab yang akan dapat ni. Okey, baik. Dah ada yang turn in. Okey, dah turn in dah. Okey, baik. Jadi kita boleh tengoklah hasil pelajar kita ni. Kita boleh tengok hasil dia. Okey, ini jawapan dia. Dan dia akan bagi auto grade lah kat situ 10/10. Dan apa yang berlaku ialah markah tersebut akan auto pindah ke sini daripada quiz tersebut. Jadi kalau cikgu buat quiz dalam Microsoft Form, dia akan auto pindah ke sini. So, markah ni akan terpapar di mana? Di sini pun boleh, di bahagian assignment ni boleh tengok, ataupun cikgu boleh tengok dekat bahagian grades. Okay, kalau cikgu tengok bahagian grade ni, okay, dia akan keluar satu table macam ni. Dia akan keluarlah markah-markah pelajar kita. So, jadi kat situ, cikgu boleh linkkan Microsoft Form ke dalam ni dan secara automatik dia akan terus create. Yang itu salah satu cara yang memang memudahkan lah kalau cikgu boleh buat macam tu. Sebab kalau kita buat satu lagi cara, maksudnya kita bagi assignment biasa mudah attach, kita boleh juga sebenarnya semak secara manual dan kita kena bagi markah secara manual. Markah tu. Tapi kalau kita bagi quiz, dia akan jadi secara auto dan lebih mudah lah untuk cikgu buat. Quiz tu biasanya kalau quiz auto ialah quiz yang berbentuk soalan objektif lah. Kalau soalan subjektif still lagi kita kena grade secara manual jugalah. Jadi kat sini contoh kita nak tengok tadi, kita boleh tengok satu-satu lah. Kita boleh tengok yang pelajar kita turn in ni. Bila dia turn in, dia akan dapat tengoklah hasil kerja dia.
Okey, ni saya tunjuk contoh yang mudah lah. Cikgu-cikgu boleh cuba buatlah menggunakan Microsoft Form dalam Microsoft Team ni. Jadi kita buat dulu form tu and then nanti link dalam ni. Okey, last yang terakhir dah 4.30 ni. Okey, yang terakhir saya nak tunjukkan fungsi Meet. Okey, Meet ni yang ni yang sebenarnya ramai yang confuse. Okey, Meet ni sebenarnya ada dekat bahagian atas kanan ni. Dalam team kita dia akan berada di, kalau kita klik general, akan ada Meet kat sini. Okey, situ satu tempat. Satu tempat lagi ialah kita boleh dekat bahagian conversation ni pun dia akan ada satu Meet juga. Dekat bila kita nak reply conversation. Contohlah kita nak bincang tentang pengumuman 1 ni. Okay, contoh saya reply kat sini. Okay, kita reply kat sini. Okay, contohlah pengumuman ni. Okay, kat sini pun tadi dia akan ada button Meet juga. Ni dua tempat lah. Satu Meet kat atas, satu kat situ. Maksudnya kat sini ialah kalau kita nak berbincang tentang pengumuman yang ada kat sini, kita boleh terus Meet kat sini je. Tak payah klik kat sini. Sebab, kenapa saya kata macam tu? Sebab nanti rakaman yang kita simpan dan juga senarai itu dia akan masuk di mana tempat kita mulakan. Kalau contohnya kita tak mau dia pergi merata, contohnya kita nak berkisar tentang pengumuman 1 ni saja, maksudnya rakaman Meet akan masuk dalam ni, senarai attendance pun akan masuk dalam ni, kita terus klik pada kat sini saja. Dia sama aja sebenarnya. Cuma kat mana duduknya rakaman tu nanti. Yang tu yang akan membezakan. Ini saya tunjuk contoh. Tapi minta maaf lah. Memang tak ada gambar saya sebab kamera tengah guna dalam Zoom ni. Okey, ni saya tunjuk contoh saja. Kita contohnya. Oh sorry. Terlaju sangat. Okey, jadi kita boleh. Sekejap. Okey, sekali lagi. Okey, sepatutnya kita boleh letakkanlah tajuk Meet kita kat atas ni. Contohnya kelas. Okey, kelas tambahan contohnya. 8/7/2022. Ni saya share apa yang saya biasa buat. Sebab nanti rakaman dia akan simpan guna tajuk Meet kita tu. Kalau kita tak bubuh nanti dia akan keluar tajuk tu lah. Boleh dia kita rename kemudian kan. Tapi dia akan jadi tak cantik lah. Contoh kita join. Okey, jadi macam saya cakap tadi saya tak boleh buka kamera. Saya hanya boleh join saja. Sebab kamera tengah guna dalam Zoom sekarang. Okey, boleh tak? Sebab internet agak slow lah. Okey, ni contoh. Okey, dia akan dapat notification macam ni. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita boleh copy meeting link ni dan kita beri kepada pelajar kita. Tapi kalau pelajar kita tu dah ada dalam team, kita tak perlu bagi copy meeting ni. Yang ni untuk yang luar sahaja. Okey, dan apa yang berlaku semasa Meet tu tengah berlangsung. Okey, dia akan naik notification kat sini. Kelas tambah start lah kat sini. Dia akan naik notification kat sini dan pelajar kita akan dapat notification tu. Dia akan dapat notification tu dan dia boleh join lah. Okey, kat sini saya tak boleh klik lah join sebab saya adalah orang yang create Meet tu. Jadi cikgu akan dapat satu bar kat sini, dia tunjuk kata boleh klik join kat situ. So dalam Meet ni, okey saya terangkan saya ringkas je dalam masa yang singkat ni. Okey, kita boleh buat beberapa perkara lah. Okey, sebagai contohnya, okey kita klik pada share ni. Cikgu boleh explore nanti. Cikgu boleh share sama macam aplikasi Google Meet dan juga Zoom ni lah. Kita boleh share. Cuma kita boleh gunakan mode-mode yang berbeza kat sini. Kita boleh gunakan presenter mode. Ni presenter mode ni maksudnya kita boleh gunakan maksudnya kita berdiri di depan presentation tu. Seolah-olah macam kita gunakan green screen. Jadi saya nak tunjuk saya tak boleh sebab kamera tengah guna kan. Okey, dan kita boleh gunakan Microsoft Whiteboard yang saya tunjukkan dalam slide tadi. Okey, saya tunjuk simple saja. Okey, tak boleh nak gunalah, sorry. Okey, ada cikgu yang boleh masuk. Terima kasih cikgu yang sudi sertai Meet ni. Okey, sekejap. Kita share sekali lagi. Saya share sekali lagi. Okey, dan kita boleh ni lah. Kita boleh gunakan Microsoft Whiteboard tu try sekali lagi. Okey, still tak boleh juga. Sorry lah sebab mungkin masalah internet dan sebagainya. Okey, jadi Meet lah. Jadi fungsi dia ada banyak kat atas ni. Okey. Jadi kita boleh gunakan fungsi-fungsi yang ada dalam ni lah. Chat, reaction, breakout rooms, okey, dan beberapa lagi yang lain lah. Ni yang saya sebut together mode ni. Together mode ni ialah mode yang membolehkan semua gambar, video cikgu tu akan diletakkan dalam layout yang cantik lah. Kita boleh beli scene yang sesuai. Tapi untuk hari ni saya tak boleh tunjuk sebab saya yakin cikgu-cikgu pun gunakan device yang sama jugalah kan untuk join Zoom. Jadi dia akan kamera tu tak boleh buka dalam
Microsoft Teams ni. Okey, jadi saya nanti cikgu boleh explore sendirilah fungsi Meet ni. Sebenarnya okey, kelebihan Meet dalam Microsoft Teams ni berdasarkan apa yang saya cuba, walaupun kawasan internet dia agak slow, masih lagi pelajar boleh join. Sebab dia menggunakan encryption data yang encryption teknologi yang menjimatkan data lah. Sebab saya pernah gunakan dalam PDPR saya yang lepas, pelajar di kawasan saya tu memang internet dia sangat perlahan. Tapi still lagi boleh join dalam Microsoft Teams Meet ni. So cikgu-cikgu boleh cubalah dengan pelajar-pelajar tengok macam mana keadaan dia. Okey, jadi yang tu saya nak terangkan tentang Meet. Okey, jadi untuk tujuan ni saya tekan leave dululah. Saya tekan end meeting dulu. Okey, di sini ada dua lah. Leave tu kita tinggalkan meeting. Tapi cikgu yang buat meeting, pastikan cikgu klik end meeting. Supaya meeting tu tamat. Okey, satu lagi saya nak terangkan, saya lupa tadi. Kita boleh gunakan fungsi record kat atas ni, more function and start recording. Okey, saya tunjuk simple sekejap je. Okey, start recording ni. Okey, dia akan record sesi tersebut. Rakaman dalam bentuk video lah. Okey, dan sebagai contohnya cikgu dah habislah sesi dengan belajar cikgu. Okey, cikgu boleh klik stop recording. Okey, dia akan tanya balik confirmation. Okey, dan nanti dia akan lepas dia siap proses video tersebut, recording link ni akan ada dalam Microsoft Teams kita ni. Okey, sebagai contoh kita tengah saving recording ni. Okey, jadi saya sementara tu saya terus keluar end meeting. Okey, saya end. Okey, jadi nanti rakaman tersebut, okey ni boleh dismiss je. Okey, rakaman tersebut akan ada dekat ruangan tu. Tu kelebihan dia lah. Dia akan keluar kat sini nanti bila dia dah siap proses. Jadi cikgu-cikgu ataupun pelajar-pelajar cikgu boleh akses rakaman tersebut directly dalam Microsoft Teams ni. Tak payah pergi tempat lain. Jadi itu kelebihan dia lah kalau kita gunakan Microsoft Teams ni. Jadi apa yang boleh saya simpulkan pada sesi pada petang ni ialah Microsoft Teams ni dia lebih kurang macam satu one stop center lah. Kita boleh letak semua benda dalam tu, kita boleh uruskan pembelajaran kita, boleh buat PBD dengan mudah untuk simpan evidence PBD dan sebagainya. Dan boleh cikgu-cikgu cuba gunakan sama dengan pelajar-pelajar cikgu. Sebab saya sendiri pun, walaupun saya guru peneraju Universiti Digital Microsoft, saya terus terang cakap lah, saya gunakan semua teknologi. Saya juga ada device Apple, saya juga Google Certified Educator Level 1, Level 2. Saya guna, tetapi kita boleh pilih bila ada banyak teknologi ni, apa kelebihan yang kita ada ialah kita boleh pilih yang mana paling sesuai untuk pelajar kita, yang mana paling banyak memberi manfaat kepada pelajar kita. Mungkin kalau contohnya cikgu belajar tentang Microsoft Teams petang-petang ni, cikgu rasa cikgu nak cubalah dulu cikgu, dan cikgu boleh buat perbandingan yang mana cikgu rasa sesuai untuk pelajar cikgu dan kurang masalah untuk cikgu uruskan, cikgu pilihlah. Macam itulah yang saya boleh beritahulah untuk sesi pada petang ini. Okey, jadi saya buka kepada sesi soal jawab kalau ada soalan yang mungkin berbangkitlah daripada sesi kita pada petang ini. Okey, silakan kalau ada soalan. Dan Cikgu Ridwan bersemangat. Kita rasa kita patut buat 2 session untuk bagaimana nak menerangkan tentang tajuk ini Microsoft Teams ini. Sebab banyak kan, dia kalau yang ujung-ujung tu Cikgu Ridwan laju cakap tu, dia dah mula, saya dah menggambar dah. Macam mana nak kejar. Kena orang yang seperti saya ni yang baby boom tidak mahir dengan teknologi literary ni, dia kena slow and steady. Kalau betul. Golongan you all yang memang generasi Z ni boleh je laju je, insyaAllah. Itulah saya minta maaf lah sebab sesi petang ni sebab kita masa yang tengah terhad. Ya, betul. Kita boleh tengok balik recording ini pada hari Ahad nanti akan diupload oleh Urus Setia, jadi tak ada masalah. Cuma ada satu soalan di sini, apa beza dengan Google Classroom? Rasa tadi macam Cikgu Wan kata nak bagi tahu. Okey, baik. Beza dia sebenarnya masa 1 minit je. Okey, baik. Jadi kalau ni saya pendapat saya lah, sebab saya menggunakan dua-dua sekali, Google Classroom dan juga Microsoft Teams. Okey, masing-masing dia ada kekuatan dia lah. Okey, macam saya cakap tadi, untuk Microsoft Teams ni ialah dia macam one stop center. Kita boleh gunakan macam saya sebut tadi lah, boleh post, boleh berbincang kat dalam tu conversation, and then boleh file sharing. Okey, and then boleh meet, and then boleh buat assignment and ada OneNote class notebook tadi. Jadi dia all in one dalam tu.
Okey, berbeza dengan Google Classroom, dia lebih kurang sama juga. Dia sebagai satu tools untuk learning management system, tapi ada fungsi-fungsi tertentu tu yang kita kena buka di link lain. Okey, jadi kadang-kadang pelajar kita dia ada yang cakap tak ada masalah, sebenarnya boleh je macam sekolah menengah. Saya yakin pelajar kita memang kalau kita ajar Google Apps tu dia boleh buka ni. Tapi kadang-kadang untuk pelajar sekolah rendah ni, bila kita letak dalam satu tempat, dia sedikit memudahkanlah kepada pelajar kita. Dia nak buka dokumen-dokumen, dia buka dalam Microsoft Teams juga. Dia nak Meet, dia buka dalam Microsoft Teams juga. Itu kelebihan dia lah. Tapi kalau cikgu rasa tools lain tu boleh diguna pakai, tak ada masalah sebenarnya. Sebab bagi saya, macam saya cakap tadi lah, kita ada pelbagai teknologi yang ada, kelebihan dia terletak pada kita lah sebagai pengguna untuk pilih yang mana yang paling sesuai dengan pelajar kita, yang mana sesuai dengan diri kita. Itu yang saya boleh simpulkan lah untuk menjawab persoalan tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu Ridwan. Ya, Tuan Zahari ya. Terima kasih. Banyak ilmu tambahan. Alhamdulillah. Semuanya ni pun ilmu ni pun saya dapat dari Cikgu Ridwan jugalah. Mungkin boleh tambah sikit tentang sebab banyak yang kita post ataupun perkongsian tu dia ada link, jadi memudahkan saya rasa bagi capaian murid ataupun Ya. kelas lah. Terus dia share link, kita share dalam grup, jadi kita cari-carilah apa yang kita post tu. Ya, betul. Okey, terima kasih Tuan Zahari. Okey, Tuan Zahari maksudnya kat sini lah link lain yang misalnya kita nak share kepada pelajar kita. Kalau pelajar kita guna Microsoft Teams ni, link tersebut bila kita klik, dia akan terus buka kat situ juga. So kelebihannya yang itulah. Even though cikgu-cikgu boleh attach Google Classroom masuk dalam Microsoft Teams ni, sebab saya pernah cuba. Mas kita boleh add link tu and then kita boleh pinkan dalam tab atas ni. Kita boleh cuba macam tu. So nanti kita boleh integrate penggunaan teknologi tu dalam satu tempat yang sama. Jadi cikgu boleh cuba nanti Jadi saya beritahu dia punya ni lah. Saya tak sempat nak tunjukkan pada petang ni. Okey, terima kasih Tuan Zahari tadi atas perkongsian dan juga ni lah untuk kita boleh highlightkan pada petang ni. Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Ridwan, Muhammad Tahib dan juga diberi sokongan padu oleh Ketua PPD-nya Cik Zahiri tadi. Alhamdulillah memberi sokongan, maka kita rasa semakin cikgu juga akan membara untuk membantu bilik, upayakan supaya menjadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu Ridwan kerana hari ini ialah hari orang bercuti. Kita difahamkan Cikgu Ridwan dah sampai kampung dah di Kuala Terengganu. Tapi sebab ini hari ini adalah giliran beliau untuk berkongsi dengan kita, maka beliau masih ada bersama-sama dengan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita akan ambil gambar sebelum berakhir. Sila buka kamera masing-masing. Saya nampak tu Ustaz Nazari juga dari Jumaat Nazir ada bersama dengan kita. Dia kalau tak buka tu tak nampak, bila buka kawan-kawan. Dan jangan lupa perkongsian kita pada minggu hadapan. Kita akan ada pertemuan lagi pada minggu hadapan untuk siri yang ke-47. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan Cikgu Nurhanida dengan tajuk, saya tak ingat tajuk ni, sila paparkan dulu sekejap. Ini tajuknya. Cikgu Nurhanida akan berkongsi dengan kita dengan tajuk Bina Drop Down List dan Tips Mudah dalam MS Excel. Tadi Ridwan bagi MS Teams, now MS Excel pula. So jangan lupa pertemuan pada minggu hadapan, insya-Allah kita bersama-sama Cikgu Nurhanida binti Mansur. Sekali lagi kita balik-balik dengan wajah-wajah yang ada untuk kita rakamkan gambar untuk dokumentasi kita. Silakan. Sambil tu Urus Setia tolong ambil gambar, Ridwan ambil gambar sambil saya cakap. Sebab saya tahu ramai yang dah balik kampung, ramai yang ada dalam kereta, ramai yang dah mula berkemas-kemas, yang baru nak bergerak balik kampung, tapi ramai juga yang masih berada di pejabat. Ya, Ustaz Nazari, kita masih lagi kat pejabat ni.
Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, berapa buku surat ni kita ada? Sebab ni sebahagian dah hilang dah ni. Dah tinggal 80 lebih. Tadi ada 100 lebih. Sebab saya faham waktu kita pun dah terlebih dah ni. Saya harap Cikgu Rizwan kita boleh buat another session tambahan pada sesi giliran you nanti sebab dia bahagian ujung tu dia dah laju tadi. Ya, baik-baik. Kan? InsyaAllah. Sebab ni kalau ikutkan perkongsian ni memang tak cukup sejam, lebih sikit memang tak cukup sebenarnya. Dia Kalau kena kita nak buat detail. dia kena buat siri 1 dan siri 2. Kan? Kita Macam pun tu. hari ni kita dah dapat sedikit gambaran lah macam mana penggunaan Microsoft Teams tu. Nanti kita mungkin boleh detailkan setiap satu fungsi tu insyaAllah. Alright, betul-betul. InsyaAllah. Okey, kita jumpa lagi. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada rakan-rakan yang beragama Islam. Siapa yang berpuasa, selamat berbuka puasa sebentar lagi. Kepada yang lain, selamat bercuti, berhujung minggu dan sekolah akan masuk balik pada hari Selasa insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.